dominant organs. Merdeka. Bunga merdeka yang dahulu kau hidu harunya itu masihkah di tanganmu atau telah jatuh ke tanah, tidak kau pandang lagi? Pohonnya yang mendewasa, subur dan menaungi kita, berdasarwasa lamanya. Adakah masih terus kau baca? Atau kau lupakan karena tabi serakah? Budi tidak perlu dikenang, merasa tidak semestinya memberi. Hidup nafsu-nafsi karena katamu kubur sendiri-sendiri. Maka jika pohon berjasa itu dimakan anai-anai, mungkinkah kau biarkan saja? Selama buahnya dapat kau tuai, haramlah hukumnya. Kau makan buah yang pohonnya kau abaikan, menjadi darah dan daging yang kotor, tiada barakah padanya. Kepada yang masih bermaruah dan tahu akan erti amanah, kita pupuk pohon merdeka, karena justru disinilah bersemi cinta yang abadi dan murni, tempat kita mengecap berbagai nikmat, dan sewajarnya tempat kita berbakti dan berkhidmat. Salam kemerdekaan. Terima kasih. Salam sejahtera, selamat pagi. Melayu yang dihadirkan dan juga kan tokoh yang tidak asing bukan saja di negara kita tetapi juga di seluruh dunia. Antara sudah pasti tetapi merupakan seorang anak. Kalau boleh saya melihat sedikit latar, beliau telah di kampung
Zoom ataupun daripada Facebook. Kita akan dapat ucapan ataupun ceramah yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian yang merupakan pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu yang ke-14 ya kali ini. Baik, program Bicara Tokoh ATMA ini kali ini bertajuk Kembara Bahasa dari Pentas Negara ke Pentas Dunia. Satu tajuk yang amat menarik ya. Kita melihat bagaimana perkembangan bahasa daripada pentas negara ini pergi ke pentas dunia. Sebelum kita memulakan pengisian ataupun ceramah yang akan disampaikan oleh Profesor Datuk, kita mungkin ingin mendengar bagaimanakah beliau boleh terjebak, dia boleh memilih satu bidang yang dikatakan bidang bahasa Melayu, dan beliau bukan saja ahli dalam bahasa tetapi merupakan bukan saja pencinta bahasa tapi merupakan pendukung dan juga pejuang bahasa. Jadi mungkin saya boleh bacakan sedikit latar supaya bagi mereka yang telah tahu mungkin ini jadi ulangan, pada mereka yang tidak tahu mungkin ini satu yang baru. Saya bacakan sedikit. Beliau adalah seorang pejuang bahasa ya, yang pejuang tu perkataan besar ya. Dan kemudian bersama dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris dan kemudian kembali kepada Dewan Bahasa dan juga berkhidmat ya, turut berkhidmat di sebuah universiti yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, itulah Universiti Putra Malaysia, dan kemudian berkhidmat di Universiti Malaya, dan yang terbaru juga boleh katakan terkenal iaitu beliau telah berkhidmat di Beijing Foreign Studies University sebagai penyandang kerusi bahasa Melayu di sana, dan kemudian kembali menjadi ketua pengarah, dan akhirnya beliau telah pun berkhidmat ya sebagai profesor penyandang kerusi pengajian Melayu iaitu Kerajaan Malaysia di Beijing Foreign Studies University. Dan sekembalinya beliau daripada China, beliau telah berkhidmat di Universiti Islam Antarabangsa di ISTAC, dan kemudian menyandang kerusi Zakbar di Universiti Universiti Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim, dan pernah menyandang jawatan profesor tamu di Universiti Frankfurt ya, di Jerman. Dan terakhir beliau juga merupakan pengurusi Lembaga Penolong Dewan Bahasa, dan pada hari ini beliau adalah pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri kerana telah dikurnia darjah kebesaran bergelar Datuk Seri ya baru-baru ini pada hari keputeraan yang di-Pertuan Agong. Baik, Profesor Datuk Awang, mungkin boleh kita kongsi sedikit latar belakang semasa Datuk Seri remaja dulu ya, bagaimana Datuk memilih dan boleh tertarik dengan bahasa Melayu sebagai satu bidang yang mahu diteroka dan dilami, dan kemudian membawa obor bahasa Melayu itu sebagai satu bidang besar, dan hinggalah pada hari ini Datuk Seri dikenali sebagai seorang pejuang bahasa yang mempertahankan bahasa, dan banyak aktiviti-aktiviti Datuk sepanjang kehidupan Datuk ni, kira mungkin dalam 30 tahun lebih, 40 tahun lebih ini, lebih kepada perkembangan bahasa, kemajuan bahasa dan juga dalam pengajian alam Melayu. Silakan Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang saya hormati Profesor Dr. Sufyan Husin selaku moderator, pengurusi, sahabat saya dan mantan pengarah ATMA UKM. Ya, saya kira akhirnya saya rumuskan bahawa Allah telah mentakdirkan perjalanan hidup saya dan semua kita. Tetapi asbabnya tentulah berputik daripada keluarga sendiri. Walaupun keluarga saya bukanlah keluarga terpelajar dengan pengertian berpendidikan tinggi, tetapi dorongan daripada keluarga, terutama ibunda saya itu menyebabkan saya terdorong. Saya mula mencoret-coret sesuatu pada waktu saya bersekolah rendah lagi dalam bentuk
kalau sekarang ada istilah apa itu, cerpen kontot kontot. Jadi itu saya sudah mulakan mencoret-coret, tetapi waktu itu tidak ada wadah mana surat khabar majalah pun tak pernah sampai di rumah, tak perlu, dan kita tidak tahu pun ada itu. Tetapi alhamdulillah dengan saya kira itu sebagai asbab, dan di sekolah alhamdulillah saya yang paling tampak waktu saya tingkatan 1 bila saya menjawab soalan atau mengarang esei itu seringkali mendapat pujian pada guru, termasuk bidang sains. Jadi seorang guru sains saya, Cikgu Zaini Hitam namanya. Saya waktu saya masih ingat dalam kimia saya kira soalan misalnya apakah perbezaan antara sebatian dengan larutan. Jadi saya menjelaskan perbezaan larutan dan sebatian dalam konteks sebagai dari sudut bahasanya, dan beliau mengatakan terpegun cara hujahnya. Wahal itu soal saintifik, tapi dapat dihujahkan dengan cara bahasa yang menarik. Dan demikianlah waktu saya di tingkatan 4 terutamanya, itulah kali pertama tulisan saya tersiar dalam majalah dan surat khabar. Waktu itu ada utusan pelajar saya kira. Utusan pelajar, saya ingat lagi. Keluar dengan gambar tahun 69 sebagai anak kampung yang tak ada bekal elektrik, tak ada bekalan air. Jadi apabila keluar itu jadi agak gemparlah dengan pengertian satu kejutan bagi sekolah kampung, dan alhamdulillah itu titik permulaan karya saya tersiar dalam media, dan seterusnya waktu saya tingkatan 6 lebih rancak, dan universiti lah saya kira terutama UKM. Saya harus menyebut UKM sebagai penghargaan besar. Walaupun waktu itu kampusnya di kampus sementara di Lembah Pantai, di Pantai Baru, Kuala Lumpur. Tapi disitulah tempat saya menggilap bakat penulisan, sehingga makalah-makalah saya itu sudah mula dapat terbit atau menembusi majalah yang tersohor, Dewan Masyarakat, Dewan Bahasa, juga waktu itu Sarina, Santa Jiwa, Majalah Dian, Mastika dan sebagainya lah. Itu saya kira antara laluan yang mendorong saya akhirnya bergerak terus dalam bidang bahasa, sastra, budaya, dan akhirnya bidang tamadun keseluruhan. Tapi akhirnya saya katakan ini semua tadi Allah yang telah menentukan jalan hidup kita. Asbabnya saya kira soal keluarga, dorongan guru-guru. Waktu saya di Beijing 2016, sebelum saya menghantar sebuah sajak pada mantan guru matematik saya di Puncak Alam, beliau membalas dan mengatakan sebenarnya ini rahsia. Waktu di bilik guru dulu tahun 68-69 ini, cikgu saudara, Cikgu Jabit kami namanya, selalu bercerita tentang karangan saudara di bilik guru. Jadi itu rahsia katakan, guru-guru menghargai. Dan itu bagi saya dorongan besar lah. Dan patut guru, alhamdulillah saya bersyukur, guru saya membimbing saya dengan cukup baik. Dan UKM alhamdulillah saya bertemu dengan tokoh-tokoh ilmuwan tersohor, Syed Muhammad Atas, Profesor Saleh dan sebagainya, yang banyak membantu saya dalam menggilap bakat dan sikap ilmu yang ada. Demikianlah latar belakang sikit. Ya, Datuk Seri. Mungkin saya ingin bertanya tentang input bahasa ataupun latar sedikit lah. Mungkin walaupun di sekolah kampung, tetapi bagaimana kayanya bahasa yang Datuk Seri dapat kutip dan juga gilap dalam kehidupan tu, adakah melalui pembacaan surat khabar ke ataupun buku-buku cerita sastra seumpamanya menjadikan Datuk mempunyai latar yang agak kuat dari sudut bahasa tu? Pertamanya saya harus mengenang bagaimana almarhum ayahanda saya. Satu malam-malam sambil saya memijak badannya atau memicitnya atau membantu beliau mengulung rokok daun, rokok ipah. Beliau tak seringkali bercerita atau memberikan cerita rakyat lah. Cerita Awang Puting, cerita Sang Kelembai, berbagai cerita rakyat. Itu bagi saya satu dorongan untuk saya mula meminati karya sastra dan juga bahasa. Dan dengan kecindan, unsur-unsur kecindan yang ditampilkan oleh beliau itu bagi saya satu dorongan besar. Kemudian tentulah minat saya membaca, walaupun waktu itu tidak ada perpustakaan besar di sekolah, adalah satu sudut beberapa buah buku, tapi itu mendorong saya meminati pembacaan. Dan alhamdulillah saya kira waktu kerja satu lagi, saya masih ingat cikgu almarhum Cikgu Ahmad Bujang, iaitu ayahanda pada Profesor Rahma Bujang di UM. Saya sudah mula diminta ke hadapan untuk membantu pelajar yang lain yang kurang cekap membaca. Jadi saya membaca Rumi, baca Jawi. Juga waktu sekolah di Johor ada sekolah agama. Saya juga sering diminta oleh guru agama membaca kitab yang sekarang masih bagi saya tinggi, kitab Muta' Al-Badrin. Muta' Al-Badrin. Umur 10 tahun kami sudah membaca kan.
Jauh soal bumi dengan bom. Bom yang mata, bumi yang mati. Jadi kebanyakan murid tak faham lah membaca itu. Ya, alhamdulillah Allah membantu saya dan saya cekap membaca Jawi klasik dan sering kali diminta ke depan untuk membantu rakan-rakan saya. Alhamdulillah. Jadi kita telah mendengar latar, ya, akar ataupun asal usul bagaimana Datuk di sekampung lagi, di remaja lagi telah pun meminati bahasa sejak dari awal dan kemudian menggilap bakat dan juga kekayaan bahasa itu melalui proses yang agak panjang juga, melalui penulisan, melalui interaksi dengan masyarakat, dan kemudian di sekolah berterusan menampilkan bakat beliau dalam menulis dan seterusnya dalam akhbar. Paling tidak utusan pelajar, saya ingat lagi zaman kita tahun 60-an 70-an tu, utusan pelajar tu memang popular. Tiap-tiap minggu pelajar-pelajar sentiasa menunggu utusan pelajar. Tapi hari ini tidak ada lagi utusan pelajar. Tapi kemudian kita di Dewan Masyarakat, Datuk telah menulis dalam majalah Dewan Masyarakat cukup terkenal, terutama kali pelajar-pelajar tingkatan 6 mengambil kertas am, dan banyak isu-isu yang dibahaskan, dibincangkan dalam Dewan Masyarakat itu. Baik, jadi kita ingin pergi kepada kandungan yang agak lebih berat sikit selepas ini dengan melihat pengembangan bahasa tu sendiri, Datuk Seri. Kalau kita sebut bahasa Melayu ni pasti ada premisnya. Premisnya ialah Nusantara, alam Melayu. Tetapi bagi setengah rakyat atau setengah orang mungkin melihat bahawa bila sebut Melayu ni melihat Malaysia saja, atau melihat tanah Melayu saja, sedangkan alam Melayu mungkin lebih luas lagi. Mungkin Datuk Seri boleh kembangkan hal ini dan mungkin boleh berkongsi dengan kita bagaimana perkembangan bahasa itu melebar dan kemudian diangkat sampai kepada peringkat antarabangsa, dan bagaimana Datuk melihat bahasa Melayu dimartabatkan jugalah, mungkin pengalaman Datuk Seri sebagai penyandang kerusi, sebagai pensyarah di sana sini seumpamanya dapat membantu kita untuk memahami perkembangan bahasa itu. Silakan Datuk Seri. Terima kasih Profesor Sufian. Saya bermula dengan penghayatan kita terhadap bahawa bahasa Melayu ini pada hakikatnya bahasa yang sangat besar. Bukan soal hanya berada di Malaysia. Bahasa Melayu mewakili rantau alam Melayu. Maka itulah ATMA itu. Jadi Institut Alam dan Tamadun Melayu yang menggambarkan bahawa demikian luasnya daerah persebaran bahasa Melayu. Dan saya sering menggunakan istilah Mahawangsa, iaitu maknanya bangsa besar. Mahawangsa, Maha itu besar, Wangsa bangsa. Jadi Melayu sebagai bangsa besar yang sebetulnya tidak berkaitan semata-mata dengan soal etnik. Kerana di Indonesia itu sekarang ada lebih kurang 700 etnik. Jadi Melayu itu hanya satu etnik yang agak kecil berbanding dengan etnik Jawa, Aceh, Minangkabau, Sunda dan sebagainya. Jadi artinya Melayu itu sudah menjadi konsep yang merentas etnik. Melayu sudah menjadi satu gagasan ketamadunan, peradaban. Oleh sebab itu orang Arab dulu memanggil orang di alam Melayu sebagai Al-Jawah. Yang datang dari Jawa, seolah begitu. Dan ini bagi saya bukan luar biasa kesilapan gitu. Seperti kita sekarang. Orang yang berkulit seperti albino begitu, semua kita kata orang putih. Walhal belum tentu orang Inggeris. Orang Skandinavia, orang Jerman, orang Belanda, orang Sweden dan sebagainya. Tapi semua kita kata orang putih. Seolah-olah mereka itu semua orang Inggeris. Jadi, tapi itu menggambarkan bagaimana orang Arab sudah mengiktiraf bangsa Melayu sebagai bangsa yang besar. Yang mewakili penduduk alam Melayu yang ratusan etnik kumpulan. Dan ini bagi saya sangat penting difahami oleh seluruh masyarakat. So, jangan berasa terpencil, berasa kecil. Jiwa kita Melayu ini satu kelompok kecil, satu kumpulan besar. Jadi saya memaparkan, secara ringkas memaparkan saya asal-usul Melayu. Yang ini bukan saja kajian sarjana tempatan kita, bahkan sudah diakui oleh sarjana antarabangsa. Kalau misalnya merujuk pada Profesor Stephen Oppenheimer, Aryo Santos sebagainya, itu mereka sudah membuat kajian yang menjelaskan wujud yang dikatakan pentas Sunda. Jadi ada tamadun pentas Sunda, dan orang Melayu ialah penduduk asal pentas Sunda, alam Melayu. Dan itu diperhitungkan berdasarkan kajian arkeologi, antropologi dan sebagainya, itu sudah mencapai hingga puluhan ribu tahun yang lalu. 30,000 tahun yang lalu. Dan kemudian kita dapati pula satu rujukan yang saya temukan, iaitu apabila kita membaca karya Ibnu Athir Al-Jazari, yang mengatakan dalam buku Al-Kamil fi Tarikh, iaitu orang Melayu bernasab dengan Nabi Ibrahim AS melalui perkahwinan baginda dengan Siti Kanturah, itu yang dicari sebagai isteri
ketiga. Kita tahu selalu isteri Nabi Ibrahim tu Siti Sarah dan Siti Hajar. Sebenarnya ada Siti Kanturah. Dan Siti Kanturah ini menurut riwayat dalam buku Al-Kamil fi Tarikh itu berasal dari Melayu Kemboja. Kita alhamdulillah kita Dr. Zain Musa mungkin boleh mengesahkan dan menjelaskannya. Ya. Itulah saya kira penting kita melihat Melayu ini sebagai satu bangsa besar yang sudah puluhan ribu tahun, dan bahkan kajian-kajian arkeologi, antropologi menunjukkan bangsa Melayu salah satu bangsa yang awal dijadikan Allah. Ya. Saya secara ringkas saya itu tidak penting untuk saya berkuliah, tetapi menunjukkan bahwa bangsa Melayu sudah melalui tahap-tahap yang cukup panjang. Dalam zaman purba, sebelum ada sistem tulisan, sudah ada kelompok bahasa Melayu Austronesia atau Melayu Polinesia, dan bahasa Melayu, orang Melayu termasuk dalam salah satu kelompok keluarga besar itu. Ini saya petik dari buku sahabat kita, Profesor James Collins, yang terkenal sebagai pakar dialektologi, gambaran bagaimana persebaran bahasa Melayu ini demikian luas dari Madagaskar sehingga ke Pulau Easter. Ya, kita lihat demikian luasnya sahabat dan keluarga besar kita. Dalam bahasa Melayu kuno itu sudah dapat ditampilkan bukti-bukti sejarah kerana sudah ada batu bersurat yang dapat dikaji. Jadi sebahagian itu yang ditemukan di Pulau Jawa, bahkan waktu saya membuat tinjauan ilmiah di Kalimantan, sudah ada batu bersurat abad keempat bersama Palawa, dan pada zaman kerajaan yang lebih tua, kerajaan Champa, kerajaan Khmer, kerajaan Langkasuka, dan kemudian menanjak pada zaman Sriwijaya pada abad ke-7, dan waktu itulah bahasa Melayu sudah pun menjadi bahasa pengajian agama. Jadi ini sebenarnya dilaporkan oleh pendeta Buddha yang masyhur, iaitu I Ching, yang diutus oleh Maharaja di Mestang dalam perjalanan beliau ke India untuk mendalami agama Buddha. 6 bulan beliau bermukim di Posheh, ibu negara Sriwijaya. Dan saya dapati suatu kunjungan ilmiah saya di Jambi itu memang sudah dibuat rekonstruksi biara-biara, mana bekas tapak ataupun pusat pengajian agama Buddha yang menggunakan bahasa Melayu pada zaman pra-Islam. Jadi sudah ada bakat bahasa Melayu itu menjadi bahasa ilmu, bahasa pengetahuan. Pada zaman pra-Islam, Islam datang lebih lagi melonjakkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa agama, bahasa pelbagai ilmu. Dan juga waktu itu sudah dikenal pasti bahasa Melayu sebagai bahasa pentadbiran. Jadi maksud dia tu tadi, walaupun dalam tulisan yang ketika itu sama ada tulisan Palava ataupun bahasa Rencong dan seumpamanya, walaupun tulisan tu agak asing pada kita, tetapi bahasa tu adalah bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu. Okey, bukan bahasa Tamil atau bahasa lain, bahasa Melayu ditulis menggunakan sistem abjad. Apa nama yang kita sebut tadilah, Palava, Rencong, Kawi. Ada istilah faham seseorang mengatakan bahasa Melayu zaman kuno ini katanya bahasa India, bukan. Bukan. Pengaruh tu betul ada. Sebagai mana juga Jawi masuk itu pengaruh Arab. Tetapi kalau orang Arab membaca Jawi pun mereka tak faham. Itu saja jadi bahasa Melayu kan. Bahasa Melayu. Jadi ini perkara yang perlu dihayati. Jangan sampai kita mengatakan tidak ada ketulinan bahasa Melayu. Kadang-kadang orang salah faham. Kosakata juga itu kosakata Melayu sama. Tapi sebahagian masih lagi digunakan hingga sekarang. Jadi kita dapati pada abad ke-7 itu sudah banyak batu surat yang dapat dikaji. Saya sekadar nak menunjukkan, contoh inilah. Tulisan Palawa pada salah satu batu surat di Kota Kapur, di Bangka, abad ke-7, 686. Ya memang tak dapat kita fahami, tak dapat kita baca kerana itu adalah tulisan pada waktu itu. Nah, inilah transkripsi yang dibuat oleh ahli-ahli linguistik. Saya sendiri pun tidak dapat memahami keseluruhannya. Tapi akhirnya kita melihat ini sebagai satu catatan peristiwa pembukaan negara Sriwijaya. Tetapi kita dapat melihat beberapa perkataan yang masih sampai sekarang. Perkataan naik itu sudah ada pada abad ke-7. Perkataan dulu mar lapas, tak ada awalan ber, dulu mar. Jadi sekarang berlepas tu mar lapas, berlepas sekarang. Perkataan bala, 2 laksa, 200 dengan, dulu dangan, dulu tak ada bunyi i syua, tak ada bunyi i pepet. Dan sekarang dalam dialek Melayu Brunei, maka itu besar jadi basar. Jadi orang bernama Awang Basar juga, Awang Besar. Jadi sebenarnya warisan daripada bahasa Melayu kuno dulu. Jadi ada perkataan jalan, ratus, 10,
datang, itu ada perkataan yang masih diwarisi hingga kini. Saya nak menunjukkan tahap yang lebih penting, iaitu apabila Islam datang, kita memperoleh satu bentuk bahasa Melayu klasik yang berkembang di seluruh pusat peradaban Melayu lah, baik di Pasai, Melaka, Aceh, Brunei, Patani, Kalimantan, Johor Riau, Lingga dan sebagainya. Dan ini tahap penting kerana Islam datang itu membawa satu transformasi, iaitu mengubah rupa dan jiwa orang di alam Melayu, bukan saja orang Melayu, orang di alam Melayu dari segi akidahnya, dari segi kehidupan yang bersandarkan syariat Islam. Jadi Islam secara syumul, kan, kita melihat bagaimana memperkenalkan tata cara hidup dalam bidang bukan saja amal ibadat yang khusus, dan soal munakahat, kehidupan keluarga, dan soal muamalah, hubungan perniagaan sosial, dan soal siasah, dan soal pokoknya seluruh kehidupan itu diperkenalkan oleh Islam, dan masuklah maka kata-kata yang disebut oleh Profesor Syed Nabil Al-Atas sebagai istilah kunci, kata-kata dasar yang mempengaruhi pandangan sarwa, worldview masyarakat Melayu pada waktu itu. Dan kita lihat bahasa Melayu menjadi bahasa segala bidang atau segala ranah kehidupan. Agama sudah pasti, dari soal akidah, syariah, ke tasawuf, dan sejarah kita melihat adanya kitab suatu Salatin, Merong Mahwangsa, Tufatul Nafis, banyak sekali ke Aceh, kitab undang-undang, ketatanegaraan, perubatan, kesihatan, diplomasi. Dan yang sangat menarik bagi saya soal diplomasi. Jadi pada abad-abad silam, surat menyurat dan tulisan Jawi telah digunakan sebagai perantaraan hubungan kerajaan Melayu dengan kerajaan Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis dan sebagainya. Jadi yang tulisan Jawi itu digunakan komunikasi bersurat bersama dengan kerajaan Inggris, Belanda dalam tulisan Jawi. Betul. Okey. Jadi bahkan sampai abad 18 saya membaca di arsip itu juga ada sepucuk surat oleh Ketua Polis Selangor pada tahun 1880. Surat itu pada Kapitan Yap Ahlun juga dalam bahasa Melayu tulisan Jawi. Tulisan Jawi. Jadi kalau sekarang timbul Jawi dianggap sebagai sesuatu yang asing pada orang Cina, kata ya halui sudah berutus surat dengan Ketua Polis Selangor dalam tulisan Jawi. Ya barangkali tentu ada juru terjemah, tapi maknanya bahasa Jawi, bahasa Melayu sudah diangkat begitu tinggi, termasuk oleh orang asing. Jadi kemudian kita lihatlah dengan Batu Surat Terengganu 1503 itu satu bukti awal. Undang-undang telah mulai ditancapkan, dirakamkan, dipahat pada batu bersurat. Jadi ini bagi saya satu lonjakan baru. Dan kita dapati bahasa Melayu pada zaman klasik ini sudah menunjukkan satu bentuk baru. Maknanya kalau kita baca transkripsi pada Batu Besar Terengganu ini, banyak yang kita fahami. Kita dapat menangkap maksudnya. Ini semua undang-undang berkaitan dengan hudud, undang-undang Islam. Ya. Banyak perkataan dan wacana pun. Dan ini bagi saya satu perolehan penting daripada bahasa yang tak dapat dipahami sekarang, iaitu bahasa batu-batu surat. Kita membaca tulisan Jawi pada hikayat, pada kitab-kitab lama itu, alhamdulillah dapat dipahami, tentulah dengan bantuan kamus, dengan bantuan penerangan, kerana bahasa itu lenggoknya lenggok klasik. Ya. Dan saya nak menunjukkan misalnya catatan orang asing, kehebatan bahasa Melayu. Misalnya Van Scotton mengatakan, bahasa Melayu itu pada abad 16 bahasa yang sangat harum. Ya, dan dianggap bahasa yang paling dihormati antara bahasa-bahasa di timur. Ya. Sehingga katanya orang yang tidak tahu bahasa Melayu di alam Melayu ni sama orang yang tidak tahu akan bahasa Perancis di negeri Belanda pada zaman itu. Kerana Van Scotton orang Belanda. Ya. Demikian juga François Valentin mengatakan bahasa Melayu itu bahasa yang sangat luas digunakan dan setara dengan bahasa Perancis dan Latin di Eropah pada abad yang sama. Ini berdasarkan kajian François Valentin terhadap sejarah Asia Tenggara termasuk di alam Melayu tentang kesetaraan bahasa Melayu pada abad 16 dengan bahasa Perancis dan bahasa Latin. Kita tahulah bahasa Latin, Perancis pada abad 16 dan seterusnya itu bahasa ilmu, bahasa undang-undang, bahasa puisi dan sebagainya. Jadi begitu. Dan ini kalau kita katakan dakwaan kita orang Melayu, mungkin katakan soal berat sebelah, bias. Tapi ini yang bercakap bukannya orang Melayu. Sarjana yang mengkaji sejarah secara objektif. Ya. Demikianlah pada abad baru, saya mengatakan, terutamanya kerana bahasa Melayu itu menjadi satu alat dalam proses pembinaan negara. Kita tahulah di seluruh dunia kita proses nation building. Jadi bahasa satu unsur yang penting dalam pembinaan negara. Saya tidak bukan bermaksud berkuliah, jadi saya tidak perlu menguraikan tiap satu, tapi nak menunjukkan dalam perancangan negara kita sendiri pada awal kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan, bagaimana pimpinan negara
pada peringkat awal, dan saya harap ini mesti dipahami oleh pimpinan negara sekarang, mesti diteruskan pemahaman ini. Bagaimana perancangan secara holistik, secara bersepadu. Semua bidang dirancang, bukan saja soal politik, ya. Ekonomi, kita lihat dalam kebudayaan ada DKK, Dasar Kependidikan Kebangsaan tahun 71, pendidikan sejak Tun Razak tahun 56 sebelum merdeka sudah digagaskan apa arti pendidikan kebangsaan. Maka itulah Dasar Pendidikan Kebangsaan yang kemuncaknya sekarang ialah Akta Pendidikan 1946 sebagai pindaan ataupun perubahan Akta Pendidikan 1961. Demikian juga dengan tidak menyentuh bidang lain, aspek bahasa pun diberi perhatian dalam perancangan negara, iaitu lahirnya Dasar Bahasa Kebangsaan menerusi Perlembagaan Negara 152 Kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan bahasa rasmi. Dan ini jelas perancangan itu sudah ada, didokumenkan. Dan kita sudah mencapai kejayaan yang cukup gemilang dalam penggunaan bahasa Melayu sebagai alat pembangunan negara. Tapi ya, kadang-kadang saya katakan ini cerita seperti dongeng Sisyphus. Jadi Sisyphus ini menolak batu kata bukit, batu itu sudah hampir di puncak bukit, hampirlah melirik ke lereng satu lagi, tapi sang dewa datang menekan, turun lagi batu itu. Jadi kerja kita tak habis-habis menolak batu. Jadi perjuangan bahasa, perjuangan kebudayaan, perjuangan menata sejarah kita itu semacam sang Sisyphus. Kerana inilah maka saya mengatakan orang atasan perlu menyadari dasar-dasar negara ini sudah cukup ampuh. Jangan betul angsur, jangan kita geserkan dasar-dasar itu kalau kita nak maju. Kerana saya melihat pengalaman saya di luar negara. Yang paling jelas di 6 tahun di negara China. Negara China di Universiti tempat saya ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Beijing Foreign Studies University. Sekarang 120 bahasa asing diajarkan. Di Beijing. Tetapi Mandarin tetap bahasa utama. Undang-undang, pentadbiran, perkuliahan, media massa, hatta di tanda iklan semua dalam bahasa di Jerman Mandarin juga begitu. Di Perancis, di Jepun, Korea, ini semua tempat yang kita sudah melihat dengan mata kepala, bukan kita mendengar-dengar. Jadi mereka, negara-negara maju, sangat menitik beratkan soal keutamaan bahasa kebangsaan. Dan ini pada hari Jumaat sesuai sangat kita merujuk pada kitab Al-Quran. Allah dalam surah Ar-Rum ayat 22 itu menyatakan antara tanda kebesaran Allah itu menjadikan langit, bumi dan pelbagai bahasa serta warna kulit ke manusia. Jadi bangsa-bangsa yang bukan Islam tampaknya walaupun tak baca Al-Quran, mereka menghayati realiti itu dan mereka maju dengan bahasa mereka. Kita sebagai orang Islam seakan-akan tidak membaca isyarat pada firman Allah. Kita berasa kecil. Berasa seolah hina untuk mengangkat bahasa kita sendiri. Jadi Akta 152 itu adalah berkenaan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan setiap negara mempunyai polisi bahasa ataupun language policy yang telah ditetapkan oleh kerajaan masing-masing. Dan negara kita adalah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ini bukan untuk orang Melayu, tetapi bahasa kebangsaan untuk seluruh rakyat di negara kita. Begitu ya? Ya, saya selalu merumuskan dengan nada yang agak kecindang sedikit atau agak lelucon. Saya katakan semua pemegang atau pemilik MyCard dan MyKit itulah pemilik bahasa Melayu. Tak kira bangsa, tak kira keturunan. Kalau dihitung saya ni keturunan Jawa. Saya barangkali mengenal bahasa Melayu betul-betul waktu saya masuk ke sekolah. Tetapi itu ialah bahasa negara kita. Bahasa kebangsaan. Jadi sesiapa saja yang memegang kad pengenalan negara ini wajib mendukung bahasa kebangsaan. Saya melihat di negara China, orang kata tu mudah kerana mereka tu monogenes. Siapa kata China monogenes? Heterogenes. 56 etnik negara China tu. Hatta di Xinjiang yang orang Uyghur sebagai penduduk utama itu sub etnik Turki. Semua memang wajib mengutamakan bahasa Mandarin sebagai bahasa negara. Saya bukan nak mengagungkan negara China, tapi contoh bagaimana mereka mengangkat kekuatan jati diri. 50 etnik. Bahkan banyak provinsi autonomous. Chuang, autonomous provinsi selatan, Ningxia banyak. Tetapi walaupun otonomi dari segi barangkali sedikit kuasa banyak tempatan sebagainya. Tetapi dalam soal bahasa dasar negara, pendidikan, mereka berpegang teguh berpegang pada dasar negara. Ini pada Jerman. Kita lihat juga, saya mewawancara mahasiswa kita beberapa puluh orang di sana. Semasa di penjagaan kursi di Frankfurt, Jerman. Kita mengatakan, Prof, walaupun kami ini sudah mengikuti kursus persediaan 1 tahun di
Di Jerman. Bestari ke mana di Lebih Selangor ya. lah. Tetapi 6 bulan pertama kami tak boleh ikuti kuliah apapun. Mesti digilap balik bahasa Jerman. Di Jepun 6 bulan juga. Dan di China 1 tahun dikata foundation, terus foundation. Bahasa Mandarin. Ya, Mandarin. Terkukuh walaupun yang pergi sana tu sudah belajar di SRJK, tapi mereka perlu digilap balik. Jadi itu sebab kita mengatakan untuk pelajar asing kita mesti mengadakan dasar mengenakan keperluan mereka mengambil ujian mengikuti kursus-kursus bahasa, dan ini sebenarnya sudah lama disiapkan, tinggal lagi banyak masalah birokrasi. Jangan banyak sangat birokrasi. Dan sudah permintaan dari negara Jepun, kami mahu ada satu ujian tara atau bahasa Melayu yang kami dapat mengukur kehebatan kami sudah 4 tahun belajar bahasa. Maka Dewan Bahasa Pustaka, Perintah Malaysia semua sudah bersedia. Tapi yang kurang sediaan saya kira ialah kebanyakan IPT tidak lagi mewajibkan. Ada yang mestinya mewajibkan, jadi KM itu mewajibkan kursus bahasa Melayu, tapi kita hitung-hitung semalam pun ada satu mesyuarat di pendidikan tinggi, banyak dasar yang tak sama pelaksanaan di universiti itu. Jadi nak diukur kalau mereka memang tak ada kursus wajib bahasa Melayu dan bahasa Melayu tak dijadikan bahan bahasa kuliah, apa yang nak diukur dengan instrumen? Saya katakan mesti ada satu penggubalan polisi, pelaksanaan polisi yang setara bagi semua universiti. Baru kita boleh mengadakan pelaksanaan bahasa kebangsaan seperti contoh. Jadi kalau soal bahasa kebangsaan tu seperti yang dipaparkan itu juga menjadi bahasa rasmi, dan saya nak menegaskan supaya bahasa rasmi ini dipahami betul apa maksud bahasa rasmi. Dalam perkara 6 kurungan perkara 152 Perlembagaan Persekutuan jelas sebut rasmi itu ialah bahasa yang mesti digunakan oleh 3 peringkat pentadbiran negara. Kerajaan Persekutuan, arti semua kementerian wajib mengutamakan bahasa Melayu. Semua jabatan kerajaan dan agensi, dan juga pihak penguasa awam, badan berkanun, PBT. Ini pada saya perlu dihayati, dipahami dengan mendalam oleh semua penjara awam. Penjara awam lah yang menggerakkan jabatan kerajaan. Pemimpin ini barangkali dari segi hal-hal dasar yang asas, tapi pelaksanaan harian dari berhubungan dengan KSN, Kesetiausahaan Negara, ketua-ketua pengarah, pokoknya semua penjara awam perlu menggerakkan dasar bahasa kebangsaan kalau kita nak menjadi negara yang maju seperti negara-negara lain. Ini saya hanya bercerita sedikit tentang masalah kita dalam negara kita lah, kerana sebagai bahasa kebangsaan saya katakan bahasa Melayu belum digunakan dengan sewajarnya untuk memenuhi makna lambang kedaulatan negara. Kita ada banyak lambang negara, bendera kebangsaan, jarum gemilang, lagu kebangsaan. Tapi kita perhatikan kalau bendera jarum gemilang dinaikkan, semua orang hormat. Lagu kebangsaan didendangkan, dimainkan secara instrumental pun semua orang bangun berdiri. Kerana itu lambang negara. Bahasa kebangsaan malah lambang yang bersifat rohaniah. Seperti kata almarhum Tun Abdul Rahman Putra dalam ucapan kemerdekaan. Negara tanpa bahasa kebangsaan ibarat jasad tanpa ruh. Nah, ini satu pernyataan, ungkapan yang sangat penting. Bahasa memang bagian diri yang rohaniah, diri dalaman. Bercantum dengan akal. Bahasa akal itu yang menentukan tindak tanduk kita, yang menjadi bahagian dari diri batin kita, yang mengarahkan gerakan diri yang zahir. Jadi, kalau ini tidak dipahami, kita menganggap bahasa ini bukan sebagai lambang kedaulatan negara, bukanlah sebagai lambang jati diri ataupun asas identiti, dan juga untuk perpaduan. Demikianlah maka dalam bidang takbiran negara, undang-undang, pendidikan, ekonomi, media am, tempat awam ini masih sering dilihat masalah penggunaan bahasa yang tidak sewajarnya, baik dari segi taraf, tidak diutamakan. Soal mutu bahasa itu soal lain lagi. Soal masih sudah 63 tahun lebih kita merdeka, tahun 72 sudah diisytiharkan sistem ejaan baru sebagai contoh. Istilah sudah banyak, tapi kita dapati penggunaan bahasa yang berkualiti. Dan sekarang bertambah satu masalah lagi, bahasa yang santun. Sudah hilang kesantunan bahasa. Apabila bahasa itu disamaratakan, maka bahasa itu menggambarkan makam, menggambarkan hadap seseorang. Jadi secara sistem panggilan bahasa Melayu cukup kaya. Nah, sekarang ini kadang-kadang kita di pasar raya ataupun di mana-mana dikamukan oleh anak-anak muda. Kamu nak cari apa? Jadi saya biasanya akan keluar dari kedai itu kerana saya mau mengajar bahawa dia tidak akan dapat berniaga dengan saya kalau dia tidak berbahasa yang santun. Sekarang begitu. Seorang profesor, saya tak perlu menyebut nama, di Melaya,
kerana umur dia mungkin waktu itu 50-an, pakai pun baju kurung itu, dia panggil makcik. Makcik, di mana perpustakaan? Ini pelajar baru bertanya. Ya. Tak mungkin ada di kampus itu makcik nak ke pasar. Jadi kalau tak tahu dia, beliau itu profesor ke doktor ke apa, sekarang ini puan. Panggilan neutral, panggilan neutral, tuan, puan, encik dan sebagainya. Itu yang rasmi lah. Ya. Tapi boleh juga pakcik, makcik ya. Ya, tapi iyalah. Janganlah pula saya dalam kuliah saya di UM, seorang pelajar Hamidah namanya panggil saya pakcik. Saya katakan saya sedar diri saya ini tua lah, layak dipanggil pakcik. Tapi itu bukan panggilan yang tepat. Ya, betul. Pertama saya tak pernah kahwin dengan pakcik kamu. Seingat saya lah. Yalah. Jadi kalau tak pasti saya ni ada doktor, tak ada doktor, bukan profesor, panggil saya encik pun cukup. Encik. Itu panggil neutral dalam sebenarnya. Jadi kita mesti faham panggilan kekeluargaan satu kelompok. Panggilan hormat rasmi. Kalau media sekarang ni, menteri, menurut Muhyiddin, menurut siapa lagi? Jadi menteri-menteri, pemimpin, jadi besok akan datang ibu bapa pun Mat, panggil Mat. Macam mana anak Inggeris boleh panggil John pada bapa ni. Ini bagi sesuatu adab yang sangat sopan santun dalam bahasa. penting dijaga sekarang. Ya, betul. Ya, saya mungkin dalam perkembangan tajuk kembara pencinta bahasa ni, saya sekadar, mungkin sikit bernostalgia, tetapi lebih untuk anak-anak muda, golongan pelajar dan sebagainya. Kita mesti istiqamah dalam mencintai bahasa dalam perjuangan kita. Jadi saya berkembara dalam bidang kerjaya ini ditakdirkan Allah memang cukup meluas dengan pengertian banyak institusi yang sempat alhamdulillah saya sertai. Saya sewaktu saya masih mengaji di UKM, IBKKM dulu. Jadi nama asal Atma dulu. Bahasa Serangan Budaya Melayu. Sekarang Atma sejak 1993 23. Jadi alhamdulillah waktu pada saya ketika tahun kedua saya diberi tawaran oleh pensyarah bahasa waktu itu arwah almarhum Pak Serah Haji Wahab. Berdasarkan penilaian saya dan saudara biasa mendapat 100% atau kurang 98% dan aktif dalam kelas, saya melantik saudara menjadi tutor. Saya itu satu kejutan. Saya baru tahun 2, umur baru 21 tahun lah. Dan yang nak saya ajar tu ada mahasiswa. Bekas guru dan sebagainya. Jadi bagaimana saya kata. Tapi saya yakinkan saja, alhamdulillah. Satu permulaan saya berkembara dalam perjuangan bahasa dan sambil itu saya juga menjadi tenaga pengajar sambilan Yayasan Anda. Artinya waktu itu wang saku pun tak cukup. Derma siswa saya hanya bernilai RM1,760 satu tahun. Satu tahun. Betul lah, memang waktu itu nilai itu agak tinggi kata orang, tapi tak mungkin cukup. Ya, alhamdulillah pada tahun pertama begitu keras UKM menganugerahkan namanya beasiswa kanan. Saya tak pasti ada lagi tak. Dulu ada beasiswa kanan. Jadi tahun pertama saya mendapat tempat pelajar terbaik dan biasa itu diberikan hingga tahun akhir pengajian. Alhamdulillah. Dan sampai itu pada tahun ketiga kuliah sudah mulai agak kurang. Tahun keempat lebih banyak tumpuan bertesis, alta ilmiah. Jadi saya sempatlah pagi-pagi itu naik bas mini, bas nombor 20 Kampung Baru mengajar Yayasan Anda dan beberapa sekolah-sekolah lain. Dan juga bas mini nombor 20 Nombor 20 Nah, itu warna merah jambu. Itu nombor 20 tu Kampung Baru Datuk Keramat tu. Dan juga saya terlibat dengan kegiatan ceramah di Seronok Negara. Waktu itu tak ada kemudahan naik kapal terbang. Jadi kalau lepas isyak saya naik bas ekspres pagi subuh sampai Kota Baru ke Johor Bahru, Pulau Pinang. Jadi itulah kerja saya sebagai mahasiswa pada hujung minggu untuk mengembangkan bahasa dalam kalangan pelajar. Dan alhamdulillah kemudian setamat pengajian sepatutnya saya menjadi pendidik kerana di UKM waktu itu sambil mengambil ijazah boleh serentak 4 tahun ijazah, 3 tahun mengambil diploma. Itu integrasi lah. Tetapi kerana tawaran dan desakan pensyarah saya itu, arwah Pak Serah, beliau juga menjadi chief editor, ketua editor dan pengarah redaksi di McGraw Hill Park Eastern Publishers. Jadi saya tidak menolak peluang itu kerana saya kata kalau saya jadi guru semua orang boleh jadi guru, tapi untuk bergerak dalam bidang dunia penerbitan bagi satu cabaran besar. Alhamdulillah dalam tempoh 6 bulan saya dilantik menjadi ketua editor tapi saya berhenti dari FAP International itu kerana dorongan perjuangan. Sebagai eksekutif di swasta, saya ternyata kekurangan waktu untuk ceramah, untuk seminar dan pergerakan perjuangan. Jadi ini saya
melamar jadi Dewan Bahasa Pustaka. Alhamdulillah, itulah bermula tahun 78, kemudian 6 tahun kemudian saya ada master tahun 83, 84 itu, saya dilamar pula oleh UPM untuk menjadi pensyarah pinjaman. Itu namanya masih Universiti Pertanian Malaysia. Di bawah Fakulti Pengajian Pendidikan, mereka membuka program baru, iaitu PBMP, Program Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pertama. Jadi saya mulai mau diserapkan oleh Anak Chancellor itu Tan Sri Nayan Arifin. Saya ingat lagi beliau dengan surat minta saya tetap, sudah bertinggal, saya pun tanda tangan setuju. Tapi takdir Allah, Menteri Pendidikan waktu itu mengarahkan saya membantu Datuk Arifin Suhaimi sebagai Timbalan Rektor Universiti Islam Antarabangsa. Baru dibuka pusat pendidikan, iaitu untuk melatih guru-guru bersepadu, guru dalam pelbagai ilmu di sekolah, diberi suntikan ilmu ukhrawi lah, jadi ilmu teras di UAE, dan tapi itu berlangsung selama 9 tahun. Jadi cabarannya juga kerana waktu itu rektor, entah rektor ataupun keputusan pihak mana menutup program itu dan menjadikan saya berasa kehilangan peranan walaupun saya didesak terus kekal boleh mengajar. Saya kata tapi itu bukan bidang saya. Untuk mengajar sosiologi. Memang saya boleh mengajar sosiologi itu. Saya mengambil subjek itu waktu di UKM dan saya pun sudah mengajarkannya. Tapi bidang saya bukan itu. Maka itulah yang mendorong pula saya, kata orang, hijrah ke Brunei. Saya bukan lari, saya berhijrah. Berkhidmat di sana. Berkhidmat di sana pula untuk mengembangkan bahasa sastra dan budaya Melayu di Brunei Darussalam, di Institut Pendidikan Sultan Hassan Al-Bolkiah, UBD. Tapi itulah, tadi Allah lagi baru setahun, opsi kemudian ditingkatkan jadi universiti, dan timbalan Nak Chancellor itu datang ke Brunei, memintalah saya membantu UPSI. Saya pun pulang ke negara waktu UPSI sebagai Muhammadiyah di Fakulti Bahasa dan Sastraan, sekarang Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Tapi begitu juga lah nasib ataupun tadi Allah, baru setahun di UPSI, Dewan Bahasa Pustaka memerlukan khidmat saya semula sebagai pengarah Jabatan Bahasa, kerana telah berlaku kekosongan selama setahun kurang begitu. Setelah 5 tahun saya menjadi pengarah Jabatan Bahasa Dewan. Saya sekali lagi diberi tawaran oleh pihak UPM, tapi di bawah Fakulti Bahasa dan Bahasa Moden dan Komunikasi untuk menjadi profesor penuh. Bagi saya ini satu penghormatan, tidak mudah untuk jadi profesor penuh. Jadi ya, saya walaupun di Dewan Bahasa saya sudah mendapat taraf JUSA, masuk ke universiti untuk meneruskan perjuangan dalam bidang akademik, kerana kepada mahasiswa saya kira kita dapat menjanakan sejumlah besar mahasiswa dengan perjuangan bahasa, kebudayaan dan pendidikan kebangsaan. Jadi begitulah. Sudah itu saya dilamar pula oleh Akademi Pengajian Melayu UM. Di Akademi Pengajian Melayu pada zaman Datuk Zainal Abidin Borhan sebagai pengarah, dan di situlah saya dipilih oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Waktu itu menterinya adalah Datuk Seri Mustafa Muhammad, dan saya dihantar ke Beijing Foreign Studies University selama 3 tahun setengah. 3 tahun setengah, kemudian saya pulang, dilantik menjadi Ketua Pengarah Dewan Bahasa Pustaka. Maaf, sebelum itu selama 22 hari saya sempat dilantik menjadi Timbalan Ketua Pengarah Dasar. Pada 22 hari itu saya terus diminta menjadi Ketua Pengarah yang kosong jawatan waktu itu. Sudah 4 tahun dan saya dihantar sekali lagi ke Beijing Foreign Studies University sebagai penyandang kursi pengajian Melayu yang sama untuk kali kedua. Dan kemudian apabila Istaf Universiti Islam Antarabangsa juga Dr. Zain tahu, Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rakyat Syatim sebagai Presiden Universiti menimbulkan gagasan meluaskan Istaf itu dengan memasukkan komponen dunia Melayu, dunia Melayu. Saya dilantik jadi profesor dunia Melayu waktu itu. Tapi kerana sebab-sebab tertentu, perubahan dasar UAE dan sebagainya, yang tidak memungkinkan saya ada ruang yang banyak untuk bergerak, jadi saya menerima pula jawatan penyandang kursi Sabah di UPSI. Kemudian takdir Allah menentukan saya kembali ke alma mater saya, universiti tempat saya mula belajar untuk membantu AKMA, UKM. Mudah-mudahan senambungan daripada gerak kerja Profesor Supian, insyaAllah saya sambung dengan mau mengangkat tamadun Melayu Mahwangsa, insyaAllah. Itulah lebih kurang perjuangan saya. Kembara saya datang. Kembara perjalanan. Dan sambil itu nanti ada gambar, saya lebih suka menaikkan gambar-gambar nanti. Saya pun pernah dilantik 2 kali sebagai tetamu di
Universiti Buta Frankfurt sekali tahun 2006 pada musim gugur tak silap saya, musim luruh, dan 2007 pada waktu musim bunga tak silap saya. Nanti saya kira Okay. Ini menggali kisah-kisah lama saya, nostalgia di KM. Ini sewaktu Dr. Farid, belum doktor lagi, Encik Farid On waktu itu, nak menyambung pengajian PhD di Illinois University. Ini mahasiswa di Institut Budaya Kesusastraan dan Bahasa Sarang Budaya Melayu. Ini di depan foyer bangunan utama kampus di Lembah Pantai. Lembah Pantai. Jadi kita nampak dalam gambar itu, boleh sebut beberapa nama. Profesor Setiawa Saleh, suara saya lah. Saya itu tersisip antara Profesor Setiawa Saleh dengan Profesor Farid On. Itu saya lah itu. Rambut gondrong lah waktu itu. Jadi antara rakan saya di sini, Datuk Rahmat Syari ada di belakang. Rahmat Syari ada. Rahmat Syari, arwah Datuk Sama Putih. Dr. Syafiul Bakar ada. Syafiul Bakar dia kumpulan pertama. Kami kumpulan keempat. Kumpulan keempat UKM, tapi kumpulan pertama IBKKM atau Atma. Sebenarnya banyak nama tu seorang. Pernah jadi pensyarah di FXTK juga ni. Selatan Dr. Yusuf Manur ke apa. Ada juga di situ. Banyaklah rekan saya dalam kumpulan itu ya. Dan ini yang saya tunjukkan beberapa contoh tulisan saya dari masyarakat pada tahun 73, 70-an gitulah. Juga majalah Panji Masyarakat. Kalau dan pelajar tingkatan 6 ni dalam masyarakat ni wajib dia beli. Dan dalam majalah Dian waktu masih dalam tulisan Jawi. Jawi saya menulis juga. Dan saya nak menunjukkan sebuah buku. Waktu saya mahasiswa, alhamdulillah saya mengumpulkan isi-isi terbaik tentang historiografi Melayu. Dan kuliah itu saya kumpulkan, itulah terbit buku catatan ringkas sejarah budaya Melayu. Itu saya kira buku pertama saya. Buku pertama sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa ada tulis buku. Alhamdulillah. Waktu itu pensyarahnya dari UM, iaitu sekarang Profesor Emeritus Datuk Ira Yusof Hashim atau Yusof Hashim di Melaka. Ini saya waktu tahun pertama sebenarnya, menjelang tahun kedua, saya dilantik menjadi ketua pengarang majalah Semesta, majalah tahunan Kolej Kediaman pertama lah. Tahun pertama itu saya dapat tahu Profesor Emeritus Jamrul Siwar. Itu senior saya menjadi ketua editor yang pertama. Saya ketua editor yang keempat lah. Itu rakan-rakan saya. Kemudian ini di rumah pengarah pertama BKKM. Profesor Syed Muhammad Al-Atas, kumpulan usrah, kumpulan samping kuliah di universiti itu seringkali juga kami diajak berkunjung ataupun kami berkunjung untuk usrah di rumah beliau. Inilah kumpulan pertama yang berijazah, mendapat ijazah. Jadi Profesor Muhammad Saleh waktu itu menjadi pengarah BKKM. Kita nampaklah secara lama tu arwah Dr. Azhar Simin, Dr. Mantan Simanjuntak sudah pulang ke Sumatera di Medan, arwah Dr. Harun Rahmat Piah, nombor 2 dari kanan, Dr. Ismail Karim sebab Profesor Ahmad Saleh, Dr. Ramli Isin, arwah Dr. Septi Rozui, arwah Dr. Ismail Hamid. Dan di kanan tu, itu sekarang masih ada di sini, iaitu Profesor Ungku Maimunah Tahir. Itu waktu itu. Inilah kumpulan pertama berijazah. Dan kami waktu itu alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Barangkali tak ada kumpulan lain dan tak ada universiti lain yang mendapat peluang berconvocation di bangunan parlimen. Parlimen yang ada sekarang. Parlimen sekarang. Kerana UKM di Pantai Baru tak ada dewan besar untuk menampung majlis convocation. Jadi pada waktu itu almarhum Tun Razak menjadi chancellor pertama. Jadi beliau memberikan keutamaan. Waktu itu kemudian chancellor kedua ialah Tuanku Jaafar. Itulah bersejarah di parlimen tu. Nah, ini antara kegiatan saya waktu saya di Rumah Pustaka, antaranya saya mewakili negara sebagai pemakalah dalam pertemuan Nusantara 4. Kita nampak gambar almarhum Tun Tan Sri Ismail Husin, Pak Surahman Makarsan, Profesor Dr. Hashim Awang juga dalam gambar itu. Saya muda belia lah waktu itu, mungkin baru 20 tahun gitu. Itulah. Ini takdirnya waktu mula-mula diadakan anugerah hadiah bahasa PLN Public Bank dengan dukungan kerajaan waktu itu. Saya alhamdulillah mendapat anugerah lah hadiah.
anugerah yang pertama tahun 85 sampai 86 oleh PM waktu itu Dr. Mahathir dengan Profesor Syamawang. Ini ya nostalgia anugerah Juang Bahasa, dan ini juga antara gerak kerja perjuangan kita menentang PSMI. Ini waktu saya di Beijing, di Beijing Foreign Studies University. Jadi kami melatih anak-anak Cina, pelajar Cina, yang memang orang Cina di negara Cina, belajar main kompang, belajar bersilat, belajar menyanyi, belajar menari. Saya tidaklah pandai. Jadi kita adalah juru tunjuk. Tapi anak-anak Cina cakap. Kalau kadang-kadang dengan melihat video, mereka boleh meniru cara menarikan zapin dan sebagainya. Itu satu kehebatan. Jadi ini gambar-gambar ni semasa di Beijing ya? Betul. Dan mereka memakai pakaian baju Melayu yang mungkin mereka import ataupun buat di sana atau biasanya kami belikan sebab tu mereka bermukim selama 1 semester atau 1 tahun di Semaya waktu itu. Jadi kami belikan pakaian dan setiap orang tu kami beri nama Melayu. Melayu. Saya depan yang saya masih ingat bahawa memakai baju warna merah jambu tu Osman. Saya waktu itu mengambil nama-nama besar lah, Osman Awang lah, nama-nama budayawan, sastrawan, bahasawan, ilmuwan di Malaysia. Jadi menarik bila orang Cina, pelajar Cina ni diberikan nama-nama Melayu. Masuk sikit roh Melayunya. Barulah terasa penghayatan. Penghayatan, betul. Penghayatan Melayu tu. Baik. Misalnya yang berbaju apa tu? Ialah hingga rekod itu. Rekod dia. Itu namanya Cik Fu Chung Chung, pensyarah sana sedang menyiapkan tesis doktorat. Tapi mengambil nama Melayu juga. Johan Ikhwan. Johan ya. Saya rasa saya pernah jumpa dia. Surah dan Nuriah ni yang megang manggar paling kiri itu pernah menjadi Johan pidato antarabangsa Piala Perdana Menteri tahun 2010. Waktu itu alhamdulillah, sebetulnya baru pada tahun kedua, pada semester kedua. Semester pertama masih lagi pengajaran bahasa Melayu itu menggunakan pengajaran bahasa Mandarin oleh pensyarah di sana. Kerana mereka tak pernah tahu ada di dunia rupanya orang Melayu bahasa Melayu. Tapi semester kedua, anak-anak di Cina ni sudah mulai diajar dalam bahasa Melayu dan saya terlibat juga dalam pengajaran. Alhamdulillah, Nuriah nama Melayunya atau Chang Song nama Cinanya, jadi Johan. Pidato antarabangsa Perdana Menteri pada tahun 2010. Ini satu persidangan pada tahun 2009 antarabangsa penyanyi Melayu. Kita nampak tokoh Tosor, Profesor Wong Chu, tokoh pejuang bangsaan bahasa Melayu di negara China. Hasil kerja beliau sejak tahun 61 menggagaskan atau memulakan program bahasa Melayu, Melayu varian Tanah Melayu waktu itu. Kalau bahasa Indonesia itu sudah lebih awal, tapi ini varian Tanah Melayu waktu itu. Tak ada hubungan diplomatik, tak ada bahan bacaan, memang tak ada internet, tak ada bahan elektronik. Beliau memulakannya. Alhamdulillah sekarang sudah ada 16 buah universiti negara China yang menawarkan program ijazah bahasa Melayu 4 tahun. Bukan kursus bahasa Melayu. Ijazah bahasa Melayu selama 4 tahun, sudah ada 16 buah universiti. Dan jumlahnya akan bertambah dari waktu ke waktu dengan pesat kerana hubungan baik antara negara China dengan Malaysia, juga dalam hubungan inisiatif obor, inisiatif jalur dan laluan. Tadi Dato' Suri sebut berapa 16 buah universiti di negara China menawarkan program ijazah bahasa Melayu. Ijazah bahasa Melayu. Bukannya kursus bahasa Melayu. Ijazah bahasa Melayu. Dan jumlahnya akan bertambah. Dan kami pada tahun 4 Januari 2019 dalam satu persidangan meja bulat di Beijing dengan dukungan juga Jawatan Pendidikan Malaysia di Kedutaan Malaysia di Beijing, kami menubuhkan satu urusan tetap, sekretariat tetap pengembangan bahasa Melayu di China yang menggabungkan semua universiti itu dengan sekretariat tetap, didukung oleh Kedutaan Malaysia dan saya menjadi salah seorang penasihat. InsyaAllah itu satu kaedah yang dapat mengembangkan mengajar Melayu, bahasa Melayu, sastra Melayu dan sebagainya di negara China. Dan itu saya kira kaedah yang mesti kita buat juga di negara-negara lain. Saya kira ni Pak yang Singapura ni pernah menjadi karyan tamu di dan beliau pernah mendapat ijazah doktor kehormat daripada kamus yang cukup hebat, penyusun kamus yang cukup hebat lah. Ya, ini sewaktu saya memberikan ceramah di Universiti Komunikasi China, China Communication University. Jadi mereka juga ada jurusan bahasa Melayu. 4 tahun. Saya di Kuangtung Foreign Studies University berkelana dengan bahasa Wu. Kami berkembara lah. Ini tahun 2008 ya? Ini ya 2008. 2008 ya? Okey.
Lepas tu saya mula menyandang kursi penyiar Melayu di Beijing. Ini antara gerakan saya untuk menjalin hubungan antara negara China dengan Malaysia, khususnya melalui inisiatif jalur dan laluan, iaitu laluan inisiatif laluan sutra. Jadi penegasan saya bukan terlibat untuk bukan untuk mendukung soal inisiatif itu negara China, tetapi hendak menyedarkan bahawa hubungan ini hendaklah dijalin sebagaimana hubungan yang berlaku pada abad 15 zaman dinasti Ming dengan Kerajaan Melaka. Waktu itu Laksamana Cheng He atau Cheng Ho di sini 7 kali memimpin misi armada yang cukup besar sehingga 280,000 jumlah anak kapal ni. Dan kalau ada niat nak menaklukkan Melaka dan sebagainya, memang sudah boleh berlaku. Tetapi semangat persahabatan dan Allah mentakdirkan dinasti Ming mengutus Laksamana Cheng He, seorang Muslim yang sangat warak, yang sangat takwa tinggi, ketakwaan yang sangat tinggi, dan merupakan nasabnya dengan jalur Nabi Muhammad SAW. Ini yang ke-37 kajian telah dibuat bersegalur ialah kepada Khalifah Ali. Jadi saya menimbulkan semangat itu. Kita mau bekerjasama dengan China, tapi mesti ada semangat. Kalau kata orang sekarang, situasi menang-menang, win-win situation, bukan satu bentuk hegemoni. Itu juga saya jelaskan. Di negara China, saya dalam forum peringkat tinggi ASEAN China, saya menegakkan itu. China, silakan datang negara kami atau ke negara lain. Silakan sudah 100 buah lebih negara di dunia yang ikut dalam program ini. Tetapi jangan mengenakan hegemoni. Jadikan ini sebagai jalan persahabatan. Sebagaimana Anda dulu, Ming dulu menjalankan persahabatan dengan begitu baik dengan Kerajaan Melayu, Melaka dan sebagainya di Indonesia, di Pulau Jawa dan sebagainya. Itu semangat yang mesti dipertahankan. Itu misi saya lah. Itu ada undangan banyaklah pihak Malaysia, pihak China, saya akan ikut serta untuk meniupkan semangat itu. Jadi kalau kita imbas kembali sekejap tentang hubungan persahabatan baik antara Melaka dengan China ni, pastinya bahasa Melayu itu adalah bahasa kosmopolitan. Di mana pedagang-pedagang daripada sebelah Timur Tengah, daripada India, Pakistan, daripada Merata datang ke kawasan Nusantara ni mestilah boleh berbahasa Melayu. Maka itu dalam soal itu Salatin, sejarah Melayu, dia sebut lebih kurang 80 kumpulan etnik di Melaka. Tapi justru bahasa Melayu yang jadi bahasa perhubungan. Jadi semua etnik yang datang itu menghormati bahasa Melayu. Keadaannya sekarang mesti begitu. Siapapun yang datang ke Malaysia, terutama sudah jadi warga negara, hormati bahasa Melayu. Dulu mereka tak jadi warga negara pun. Ada my card, mesti boleh berbahasa Melayu. Dulu mereka tak jadi warga negara Melaka pun, tapi tetap menghormati bahasa Melayu. Dan bagaimana dinasti Ming menghormati bahasa Melayu, sehingga ditubuhkan 2 badan. Satu, Badan Tan Tan Shau, iaitu badan yang dikatakan badan juru terjemah atau sekarang ada terjemah dan interpretasi. Mereka dah ada. Jadi menurut laporan dalam kajian itu, 2 orang dari alam Melayu dilantik dalam jabatan itu. Satu untuk Melaka, satu untuk Sumatera. Yang fasih bahasa Melayu, fasih bahasa Cina. Lanjutan ditubuhkan Akademi Pengajian Asing. Inilah asas negara China sekarang ni, menubuhkan banyak universiti pengajian asing. Masalah mereka, saya bertanya pada presiden saya itu, apa tujuan tuan memperkenalkan bahasa asing demikian banyak ni? Dia kata, kita tak berminat jadi polis dunia seperti Amerika, minat kita ekonomi. Minat kami ekonomi. Apabila kami menguasai bahasa anda, berarti kami menguasai sastra anda, undang-undang anda, sistem politik anda, sosiologi anda, agama anda, semua kami kuasai. Ada peluang kami masuk, dan sekarang sudah terbukti. Hampir seluruh Afrika sudah di bawah, boleh katakan, kuasa ekonomi China. Sri Lanka, Pakistan. Jadi ambil itu saya kata ubaya-ubaya juga. Jangan kita tertakluk. Kita mesti dalam konteks setara. Jangan kita menaklukkan diri. Itu juga saya ingat kepada rakan-rakan di China. Jadi kemudian kemuncak daripada pengajian asing, dan menariknya dalam jabatan pengajian asing itu bahasa Melayu diletakkan dalam jabatan bahasa Islam. Maknanya dinasti Ming, Mahajam Ming waktu itu sudah mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa Islam. Bahasa Melayu dalam jabatan yang sama dengan bahasa Arab, bahasa Parsi, bahasa Turki dan bahasa-bahasa Islam yang lain. Maknanya apabila Syed Naqi Al-Qas mengatakan bahasa Melayu bahasa Islam, abad 15 sebenarnya. Orang Cina sudah mula mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa Islam. Dan juga saya nampak kemuncaknya kamus. Apabila mereka melihat keperluan pedagang dan diplomat mereka, pegawai mereka untuk fasih
menguasai alam Melayu, mereka pun menyusun sebuah kamus. Itulah kamus pertama Melayu Cina. Jadi bukan kamus oleh Antonio Pigafetta. Itu 100 tahun kemudian. Kita mesti merujuk pada kamus Cina, kamus Melayu Cina yang disusun oleh sarjana Cina pada abad ke-15. Kamus itu terjemahan lebih kurang dikatakan Senarai Perkataan Negeri Melaka. Bahasa Melayu Melaka. Melaka menjadi wakil kerajaan. Kesultanan Melayu yang hebat yang alam Melayu, bukan? Jadi artinya penghormatan terhadap bahasa Melayu sudah demikian tinggi. Maka kita di negara Malaysia ini fahamlah hendaknya, insaflah bagaimana bahasa Melayu sudah diakui di cara begitu tinggi, jangan kita remehkan. Kita pula yang warga negara meremehkan. Sedangkan orang luar sudah. Ya, ada berapa lagi mungkin yang ingin saya tanyakan, yakni dalam misi di Eropah pula, apabila Majlis Antarabangsa Melayu ditubuhkan, MABM, International Council of Malay Language, itu ditubuhkan, kami bergerak mengadakan jerawara dari negara ke negara, baik dari di Jerman, kita sekurang-kurang bergabung dengan Goethe Frankfurt Universitat, dan juga di Hamburg Universitat, dua buah universiti. Walaupun ada beberapa buah universiti lain di Cologne, Bonn dan sebagainya, tapi ini dua buah universiti yang kuat pengajian Melayu. Kita bergabung. Kemudian di Leiden, tentulah Leiden University terkenal sebagai pusat sekretari Masjid Melayu Lama, jumlah sampai 20,000 lebih. Dan saya bersama dengan sekarang Tok Ali Rustam, waktu itu beliau Ketua Menteri Melaka, Tan Sri Rustam, mengadakan misi membuat MOU. Maka itu sudah ada MOU, maknanya kita sudah boleh meneruskan pemerolehan salinan digital. Saya tidak merasa perlu kita nak membawa balik. Pertama, tak mungkin. Kalau kita bawa balik, kalaupun diizinkan, siapa yang akan mengerjakannya? Soal merawat manuskrip, soal dananya, soal keahlian. Jadi lebih baik. Yang penting kita dapat salinan digital. Kita kerjakan beranalisis manuskrip itu, mengangkat pelbagai bidang, persenjataan, perubatan, baik unsur undang-undang, sejarahan, perdagangan, itu semua. Tahun 2009 di Frankfurt itu diadakan persidangan antarabangsa khas tentang perdagangan Masjid Melayu Lama. Maknanya itu semua sudah diceritakan. Sekarang kita nak mengulang kegemilangan itu, mestilah dengan mengkaji bagaimana hal itu berlaku. Seperti yang dicatat dalam manuskrip lama. Jadi saya tak berminat soal kebanggaan kita ada puluhan ribu manuskrip. Apa kita banggakan kalau kita tak menghayati dan tak mengangkatnya sebagai kearifan lokal kita. Dan di British Library juga kita ada kerjasama dengan sahabat di sana, Datuk Dr. Annabel. Bahkan di Manchester juga kami ada pernah membuat kursus bahasa Melayu, dan di situ juga ada masyarakat Melayu yang dapat saya lihat. Di Australia kita juga melakukan pengembangan sangat menarik. Saya mewawancara pengarah Jabatan Pendidikan Victoria di Victoria State, itu di Melbourne sebagai ibu negerinya itu. Menurut laporan beliau ada 120,000 orang pelajar bahasa Melayu, termasuk Badan Indonesia. Orang dari peringkat rendah ni. Orang ambil peringkat rendah hingga peringkat yang tinggi. Itu menakjubkan angka tu, walaupun termasuk Badan Indonesia. Tapi saya juga bertemu dengan Puan Hasnah. Ada beberapa orang lagi yang mengajar di Akademi Tentera, ada juga mengajar di sekolah di sana. Jadi kami usahakan mengadakan kursus singkat pedagogi lah, bagian pengajaran bahasa berkesan. Saya waktu itu pengajaran bahasa membawa Profesor Emily Harun sebagai contoh untuk yang memberikan sedikit taklimat bagian pengajaran bahasa Melayu yang lebih berkesan. Dan di Frankfurt saya dengan sebagai peserta tamu, alhamdulillah saya waktu itu diberi amanah untuk menyelesaikan kursus 1 semester dan 1 bulan tentang linguistik Melayu lah, dari 6 jam 1 hari saya bekerja. 6 jam sehari aspek linguistik sampai aspek sastra budayanya, sejarahnya. Alhamdulillah saya kira ada 25 orang waktu itu. Tapi mereka ni dalam jurusan pengajian Asia Tenggara. Namun diwajibkan mengambil kursus berkaitan dengan linguistik Melayu. Anda waktu itu Profesor Baron Toffel yang juga pernah menjadi dia pernah datang ke sini tamu di ATMA. Beliau sangat menitik beratkan penguasaan linguistik Melayu. Jadi alhamdulillah, saya kira ini contohlah di kelas tempat saya memberikan kuliah intensif. Di Seoul, Korea Selatan, pernah kami adakan seminar antarabangsa Seti Budaya Dunia Melayu. Tampak juga tadi Profesor di SOAS
Universiti London, Profesor Ulrich Kratz, ya. Profesor Chung juga. Ini saya menerima setelah saya kembali ke Malaysia menjadi Kepala Dewan Bahasa Pusaka. Mereka menganugerahkan Profesor Kehormat bidang pendidikan bahasa dan kebudayaan, dan dengan kemudian ini mereka saya sudah diiktiraf menjadi warga BFSU. Bila-bila masa boleh datang untuk memberikan kuliah ataupun mengadakan pendidikan. Dan ini insyaAllah enggak tembang kita akan manfaatkan ini supaya semua melakukan kolaborasi penyelidikan, kepakaran dengan Beijing Foreign Studies University dan beberapa institusi lain lah yang saya pernah dilantik juga menjadi perunding, menjadi profesor terbang seperti di Guangxi University for Nationalities itu di Bandar Nanning. Di Malaysia ada Nanning, sana pun ada Nanning juga. Tapi ada satu dia Nanning. 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 Jadi sangat menarik, dan yang bahagian selatan Proses Supian sangat menarik, banyak unsur persamaan. Tapi jangan kita pula tersalah perasan. Nanning. Tapi janganlah kita percaya pada mitos bahawa kita ni berasal dari sana. Tak betul. Sebenarnya kalau ikut teori yang sudah dikembangkan itu, kita ni bergerak migrasi ke sana ataupun bergerak ke sana. Jadi ada pengaruh. Saya terkejut, saya menonton televisyen di China, kebetulan itu yang channel bahasa Inggeris satu saja, yang lain semua channel bahasa Cina. Tapi ada satu saluran, dia katakan saluran news channel yang luar itu, itu bahasa Inggeris. Dilaporkan ehwal kehidupan di selatan China. Disebut lemang, saya terkejut. Ada lemang. Lemang, jadi betul lah cara membuat itu masuk dalam bulu dengan daun pisang, bulu dengan santan, bakar semua. Sebut lemang. Ini datang dari mana? Lemang. Kalau dinilai segi fonetik, fonologi, bukan bahasa Cina. Jadi dari alam Melayu. Pakaian seperti motif batik. Seorang pelajar masters di Guangxi tadi pun sudah membuktikan persamaan motif batik alam Melayu dengan motif batik bahasa Cina. Yang sangat lebih menarik, Profesor senior sekarang umur sudah 96 tahun. Waktu saya bertemu tu mungkin umur dalam 86. Profesor Xu Yonian namanya, di Guangdong Foreign Studies University di Guangzhou. Dapatan beliau sangat menarik. Persamaan pantun Melayu yang 4 kerat dengan lagu rakyat di China Selatan. Persis katanya. Saya tak dapat membaca aksara Cina, tapi beliau mengatakan, ya ini rima AB ni. Dan ada bentuk sampiran, makna bentuk pembayang bermaksud. Struktur sama. Jadi ini mengherankan. Adakah ini pengaruh dari bahasa Melayu? Siapa yang bawa? Tapi untuk bersikap neutral, saya bertemu dengan beliau di Guangzhou, beginilah Pak, saya kata. Saya kerana beliau itu lulusan Indonesia. Saya gunakan bahasa Indonesia lah. Inilah Pak, saya kira kita ni kan manusia dijadikan Tuhan sama hebatnya. Jadi ada persamaan, itu hal yang biasa saja. Baik orang Barat, orang Timur, orang Cina, orang Melayu, ada persamaan. Kita akui persamaan itu sebagai kekuatan bersama. Jangan kita timbulkan kelainan, itu memang ada. Tapi kita lihat persamaan. Jadi banyak saya kira kajian yang perlu dibuat antara negara Malaysia dengan negara Cina yang memperlihatkan banyak persamaan. Persamaan ini bukan saja soal seni budaya yang begitu. Bahasa juga soal fikrah, pemikiran. Misalnya sudah ada kajian yang banyak dibuat antara Konfusianisme dengan hadis Nabi. Dah banyak dibuat kajian persamaan-samaan falsafahnya ajaran, walaupun kita tidak sampai menganggap Konfusianisme itu sebagai agama. Ada orang mengatakan, ini barangkali seorang Nabi. Saya tak berani berhipotesis begitu. Tak berani, tapi soalnya Konfusius ini memang hebat di pemikiran. Dan orang yang berfikir, kata Allah tu, siapa mencari hikmah, insyaAllah akan bagi hikmah. Jadi kalau dia betul Nabi, alhamdulillah. Tapi tak payah dia tidak Nabi pun, banyak ajarannya yang dipertahankan. Itu saya lihat di negara Cina, mereka yang mempertahankan warisan lama, ajaran Konfusianisme dan sebagainya. Orang yang sangat berakhlak. Soal kehormatan, berprinsip, penghormatan. Saya waktu mula sampai di Beijing itu, musim sejuk, musim dingin lah. Salji mula turun sedikit-sedikit. Saya didatangi oleh, tadi kan, Cik Johan Ehwan tu, Chong, secara muda. Saya diarahkan, diminta oleh Profesor Wu, datang menjemput Datuk ke kampus Timur. Saya kata, saya dapat berjalan sendiri. Atau saya boleh naik basikal sendiri. Tidak, ini lain. Iklim dan cuaca Malaysia dengan China. Sini ada
salji, nanti Datuk jatuh susah. Jadi saya dipimpin seperti saya ni orang tua sangat saya. Sampai begitu penghormatan pada tamu berorang tua. Dan cara mereka melayan tamu, ini saya kata warisan yang mesti kita angkat bersama. Antara tata tertib Melayu dengan warisan Cina yang berpegang pada ajaran akhlak mereka lah. Jadi golongan Cina muda saya kira perlu kembali pada ajaran akhlak tradisi mereka supaya kita dapat melihat persamaan ini. Banyak. Saya lihat ini mungkin perjuangan Tang Jawi saya kira yang perlu kita teruskan. Khusus hari Jumaat ni kita galakkan hari Jawi. Saya sedang berusaha untuk membuat kompilasi dan juga menghimpunkan sajak saya. Jadi kalau ada sajak saya dalam buku cetak Rumi, saya sedang mengumpulkan sajak baru, insyaAllah akan terbit dalam Jawi untuk meraihkan Jawi. Ini antara sejumlah ataupun sebagian terbitan atau buku saya masih ada di pasaran. Yang tak ada pasaran saya tak boleh tunjuk, nanti orang mencari. Ini masih ada di pasaran. Ada juga sebagian di hadapan ini. Untuk mereka yang berminat boleh mencari berhubungan dengan bahasa pustaka, kerana kebanyakan buku saya terbitan di BP kecuali sebuah dua seperti itulah perkembangan falsafah bahasa dan bukan dalam linguistik terbitan Sasbadi. Yang lain kebanyakan dengan bahasa pustaka. Asal falsafah Melayu, pemartabatan bahasa Melayu ini antara buku yang baru. Trans pendidikan, mencari makna diri, antara buku yang menarik juga di Sri Lanka ni. Waktu saya tahu sekitar tahun 2000 hingga 2004-2005, saya mengadakan misi ke Sri Lanka. Kerana di sana ada 60,000 lebih kurang waris Melayu dari Indonesia dan juga dari Malaysia. Saya bertemu dengan mereka, nenek moyang ataupun mak bapa yang dari Kedah, Melaka ada saya temui. Di Sri Lanka Ya, Sri Lanka. Tapi ialah kerana pengaruh keadaan sekitaran dan sudah ratusan tahun mereka itu terpisah dari alam Melayu. Tentulah mereka terserap dalam budaya setempat. Maka itu bahasa Melayu sana tu satu bahasa barulah, iaitu bahasa yang bercampur dengan bahasa Singalis dan bahasa Tamil. Jadi kalau susunan kita di M, kata peserta dari Sabana, kata yang penting depan, yang penaran belakang, sana terbalik. Macam seperti bahasa Tamil dan Singalis juga. Adakah dia satu bentuk bahasa pidgin kalau gitu? Tak sampai pada tahap itulah. Bukan pidgin, dia lebih berat dari itu. Bahasa Kriol. Kriol. Itu bahasa baru. A campur B menjadikan satu bahasa C. Kita pun tak betul faham, mereka pun tak betul faham kita. Kecuali yang orang yang peringkat berumur betul, dapat betul-betul mungkin dalam dialek bahasa Indonesia ataupun dialek. Tapi kalau bahasa Kriol di Sri Lanka tu artinya asas dia adakah lebih pada bahasa Melayu? Ataupun bahasa Tamil atau secara perkataan mungkin dapat pada kosakata mungkin dapat mengapasi. Tapi struktur campur tu lah. Struktur ni sudah ke arah bahasa Singalis dan Tamil. Maka itu kami mengadakan misi memberikan penyegaran kepada mereka. Jadi alhamdulillah waktu itu Datuk Iskandar Sarudin sebagai Sekretari Tinggi Malaysia di Kuala Lumpur menjadikan rumah beliau itu sebagai kelas. Pada hujung minggu kami Dewan Bahasa itu melantik isteri salah seorang pegawai kedutaan yang ada penguasaan bahasa dan adalah kelulusan bahasa, guru berijazah. Dan kami bekalkan bahan latihan, bahan pengajaran, buku-buku, dan kami membantu menyemak peperiksaan ketahuan kita nak mencapai itu tahap. Dan akhirnya dapat mencapai beberapa orang munsi yang kita lantik dari Sri Lanka, datangkan ke Lumpur untuk menjadi katakan TOT lah, untuk melantik bakal pengajar. Tapi usaha ini nampaknya perlu diteruskan oleh Dewan Bahasa dan oleh universiti, dan saya kira ATMA, UKM juga ada ruang yang banyak untuk membantu waris-waris kita di sana. Jadi akhirnya salah satu hasil yang saya terbitkan dengan almarhum Tan Sri Ismail inilah Warisan Melayu Sri Lanka. Kami mengumpulkan sekian banyak tulisan orang sana dalam berbagai bidang, sejarah, bahasa, budaya, kesenian, akhirnya sampai peringkat makanan pun, menu-menu mereka pun. Jadi terjemahan dalam bahasa Melayu supaya kita nampak bahawa mereka sebenarnya masih mempertahankan adat istiadat dan budaya Melayu, tetapi perlu digilap lah. Ini Kerana Datuk 52 ni menarik juga, walaupun di sini saya nampak ada buku. Ini sebenarnya dalam bentuk stensilan. Ini stensilan. Perjuangan Kerana Datuk 52 iaitu menentang
proses melambat-lambatkan pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa resmi. 10 tahun sudah kemerdekaan. Jadi kemudian tahun 2000 saya beranikan diri, tapi ada ceritanya lah. Kebanyakan pencetak menarik diri kerana ditakuti akan dikenakan tindakan. Jadi saya memberanikan diri, dari seorang sahabat pencetak tu kata, saya nekat, saya tawakal, Prof. Dan alhamdulillah terbitlah buku Perjuangan Kenada 152. Jadi ini rona-rona dan perjuangan, ada tak banyak orang yang berani. Nak mencetak pun tak berani. Kerana pencetak mungkin juga akan di soal siasat. Yang terakhir itu dua buah puisi saya lah. Kemudian puisi yang ketiga insya-Allah nanti dalam tulisan jaldi. Jadi betullah Prof, secara ringkas kisah cerita. Ada lagi tempat lain juga yang kami laksanakan, iaitu saya katakan di negara Belanda tu kami mengadakan kerjasama dalam soal leksikologi, leksikografи, kerjasama perkamusan. Jadi itu juga satu perjuangan besar. Dan yang menarik apabila di Netherlands itu saya mewawancara seorang profesor, dia kata kami tak ada masalah seperti kamu di negara kami tentang bahasa Inggeris ni. Di negara kami bahasa Inggeris baru diajarkan pada secondary, sekolah menengah. Jadi apa masalahnya? Yang kamu dari tadika dah belajar bahasa Inggeris, masalah. Jadi bukan masalah lama tak lama. Betul seperti yang kita perjuangkan lalu kan. Soal kaedah pengajaran, bahan pengajaran, sukatan pelajaran, guru yang terlatih. Dan tahun 2004 saya dengan PKPM, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam, buat satu kajian ringkas. Di seluruh negeri, semua negara kita ni kekurangan guru bahasa Inggeris yang option bahasa Inggeris. Tak semesti orang tahu jaga bahasa Inggeris boleh mengajar bahasa Inggeris, soal pedagogi soal lain. Juru bahasa Melayu. Tak semesti orang Melayu pandai jadi guru bahasa. Dia mesti ada training, ada latihan. Pedagogi, latihan kandungan bahasa. Pokoknya ini bukan soal, ini profesional. Jadi ini yang perlu diberi perhatian oleh Kementerian Pendidikan. Jadi kita menolak PBHMI, pengajaran bahasa Inggeris sama pengajaran sains matematik bahasa Inggeris bukan kerana soal menolak bahasa Inggeris. Tak ada sebab menolak bahasa Inggeris. Merujuk pada ayat Surah Ar-Rum ayat 22 tadi. Allah jadikan bahasa ini semua pelbagai kaum, pelbagai bangsa. Kita tak perlu menolak mana-mana bahasa, tetapi ini soal yang dikatakan kebijaksanaan. Kita menghormati dan kita katakan mensyukuri nikmat Allah menggunakan kita bahasa itulah yang mesti dimarahkan, dimajukan. Sebagaimana dibawa oleh bangsa-bangsa dan negara-negara lain. Kalau tidak, kita boleh sampai tahap kufur nikmat lah. La in syakartum la'azidanakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kita kadang tak melihat bahasa sebagai nikmat Allah, dan itulah antara nikmat Allah paling besar. Bahasa, akal fikiran, selain soal fizikal, soal kelengkapan anggota badan. Jadi kalau dia kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, antara itu bahasa. Kesempurnaan ciptaan manusia itu kena bahasa. Dalam surah Rahman disebutkan Allah mengajar manusia pandai berwacana, pandai berbahasa. Ini patut disyukuri dengan kita mengimarahkan bahasa kita. Bukan kerana taksub, kerana saya orang Melayu. Semata-mata saya nak makin bahasa. Tidak. Ini ialah satu amanah. Amanah agama sebenarnya bagi orang Islam. Yang bukan Islam, ini juga amanah negara. Sebagai warga negara dan negaraan begitu. Di Perancis, ini saya menemu bual pengarah. Di Perancis menarik. Mereka tak ada Dewan Bahasa Pustaka. Hanya sebuah pertubuhan. NGO. Sebuah persatuan NGO. Tapi diberi ikrar oleh kerajaan Perancis sebagai perancang bahasa, Language Planning Agency, dan diberi wibawa. Maka badan itu, saya baca di internet, menekan dana berapa ribu euro buat syarikat yang itulah saya kata. Pastilah minta kebangsaan masih sangat tegas pemerintah. Saya menekan soal kita minta siapa pun yang memerintah, tak kira lah parti mana, siapa pun yang pemerintah, dasar negara harus dipertahankan. Tun Razak sudah berletak asas kukuh, dasar kebangsaan, dasar kebangsaan, dasar ekonomi baru. Tiba-tiba kita nak mencari jalan yang tidak tentu arah, tak ketentuan. Kembalilah ke pangkal jalan. Masuk dasar bahasa. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita masih berada dalam satu program yang dikenali sebagai Bicara Tokoh ATMA, Bicara Tokoh yang telah dianjurkan oleh Perpustakaan Institut Alam dan Tabada Melayu,
Dan ini adalah bicara tokoh yang kali ketiga, dan kita bersama dengan Yang Berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian, ya, Pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu. Tadi telah kita mendengar sebahagian panjang lebar berkenaan dengan kembara bahasa. Dan bila sebut kembara bahasa ni, kalau tuan-tuan ingin mengikuti perkembangan kembara bahasa ni ataupun perjalanan Datuk Seri, boleh pergi ke Facebook beliau, iaitu Kembara Bahasa, ya. Klik Kembara Bahasa, insya-Allah bertemu dengan Datuk Seri Awang. Kita lihat ada tiga lah sebenarnya. ada tiga, ya. Tapi yang utama ada satu yang peribadi itu Awang Sarian Kembara Bahasa. Okey. Yang halaman page itu Awang Sarian Kembara Bahasa Melayu Mak Wangsa. Okey. Satu lagi teman dan kenalan Awang Sarian Kembara Bahasa. Okey. Yang tak dapat masuk kerana Facebook menghadkan daripada 5,000 orang saja. 5,000. Kita ada hampir 2,000 yang tertangguh. Saya tak boleh membuang rakan yang sedia lah. Jadi zalim lah. Jadi buat satu lagi page. Masuklah ke dalam halaman atau page itu ataupun kumpulan teman kenalan Awang Sarian. Jadi Datuk Seri, kita mendengar apa yang Datuk Seri telah jelaskan, dan kita pun boleh membaca perjalanan Datuk Seri dalam Kembara ni. Banyak tempat-tempat yang Datuk diminta untuk memberi khidmat kerana kepakaran, ya, latar dan juga perjuangan bahasa yang Datuk bawa bersama, dan termasuk juga saya kira pengurusan yang baik, bakat kepimpinan dalam sesuatu tempat itu. Maka banyak tempat meminta ataupun menjemput, mempelawa, mengundang Datuk Seri untuk memberi khidmat itu. Jadi satu yang agak menarik, dan saya kira Atma bertuah kerana dapat Datuk bersama dengan Atma bagi meningkatkan keupayaan pengurusan, bukan saja dalam bidang itu, tapi yang lebih besar dalam pentadbiran pengurusan pengajian Melayu, ya, pengajian Melayu dan pengajian alam Melayu di peringkat antarabangsa. Jadi alhamdulillah, terima kasih Datuk bersama kita. Baik, saya ingin bertanya, kita ada soalan sikit. Kita ada masa hingga 11 suku, 11 suku, begitu, ya. Jadi mungkin saya nak minta Datuk secara ringkas sikit, apakah antara cabaran-cabaran yang dikira besar lah sepanjang Datuk mentadbir, ya, mengurus ataupun memimpin sesuatu tempat yang banyak, ya, Datuk diminta untuk pergi itu. Silakan. Ya, bagi saya cabaran besar, di mana-mana saya sebut, juga saya tulis begitu. Cabaran paling besar ialah pelaksanaan terhadap dasar. Kita ada dasar yang cantik, dokumen cantik, tapi pelaksanaan seringkali gagal ataupun baru gagal. Maka itu saya pernah satu ceramah saya guna tajuk tadi, dongeng Sisyphus, perkembangan perjuangan bahasa Melayu dalam konteks sebagai dongeng Sisyphus lah. Jadi kita tak selesai perjuangan kita kerana ada dewa yang menekan batu itu. Siapa dewa itu tak payahlah saya jelaskan, tapi artinya kadang-kadang ada waktu pemimpin yang cukup prihatin, cukup peka, cukup cakna. Alhamdulillah. Kita lihat pada zaman Tun Razak, kemudian pada zaman almarhum Tun Padik Abdul Rahman Talib, Tun Padik Abdul Rahman Yaakob. Beliaulah yang menjadi arkitek yang menjelmakan sistem pendidikan kebangsaan. Peralihan di sekolah Inggeris ke sekolah kebangsaan ini beliau. Sekali berjaya pada tahun 65 mungkin saya kumpulan kedua yang mula ditubuhkan sekolah menengah kebangsaan, sekolah menengah Inggeris. Tapi masa itu masih ada dua-dua sekolah. Saya ada sekolah kebangsaan, ada sekolah menengah Inggeris, ada lah waktu itu. Tetapi sudah sekian lama bahasa Melayu sudah mantap sehingga saya ingat ada satu fakta ataupun data daripada EPRD dulu, tak kurang 54 juta lepasan sekolah kebangsaan. Itu data dari tahun 2002 lah. Sekurang-kurangnya 54 juta. Inilah yang menjadi tenaga penggerak pengeluaran negara. Sekurang-kurangnya hingga peringkat SPM mereka itu mendapat ilmu dalam bahasa kebangsaan. Sudah itu tak kisahlah. Dapat peringkat tinggi, nak ke Jepun, nak ke Rusia, nak ke Belanda, ke Inggris, ke Arab. Itu tak menjadi masalah. Tapi asas kemerdekaan negara itu menjaga soal asasnya. Kekuatan jati diri dan kekuatan membina memperkuat waltansyung, pandangan sarwa, pandangan hidupnya, world view itu dalam melalui bahasa. Bahasa sangat rapat dengan pemikiran. Tapi apabila timbul misalnya PPSMI, kita bukan soal mengkritik individu, tapi barangkali pemimpin yang berkenaan pada waktu itu berfikir cara lain. Menganggap bahasa ni tidak penting, yang penting kita maju bangsa baru maju bahasa. Tapi Jepun tak pernah begitu. Negara China tak pernah begitu, negara Korea tidak pernah begitu. Mereka maju serentak, memajukan bahasa, memajukan bangsa, memajukan bahasa. Tak pernah ada yang mana dulu mana kemudian. Jadi bahasa mesti dilihat secara holistik sebagai
unsur utama dalam pembinaan tamadun, dan ini berlaku dalam zaman Abbasiyah dulu pun, apabila ilmu-ilmu dalam tradisi Islam itu diambil oleh orang Barat, itu bukan dalam bahasa Arab, diterjemahkan dalam bahasa-bahasa mereka, bahasa Barat. Barulah ilmu itu dapat meresap. Dan itu ialah satu fitrah. Islam datang ke alam Melayu pun tak menggunakan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab saya kira tak sesuai ini. Menggunakan bahasa Melayu kerana para ulama dahulu berpegang pada cara Al-Quran dalam surah Ibrahim 4. Kata Allah, tidak kuutus para rasul melainkan dalam bahasa oleh kaumnya. Jadi para ulama waktu itu, para da'i, para mubalik ini paham. Ulama sekarang ni saya harap masih paham gitu. Jangan nak pula merendahkan. Kadang-kadang yalah, walaupun ini bukan soal agama sangat, soal kumpulan nasyid tu. Semua seronok sangat dengan laba-laba nama Inggeris. Kumpulan itim lah, kumpulan apa, macam-macam lah, semua banyak nama Inggeris itu tanpa sedar mungkin, tak menghayati bagaimana tradisi Islam kita itu dibangunkan dalam bahasa Melayu. Sehingga saya katakan Syekh Nuruddin Araniri, bahasa di Gujarat, belajar di Mekah, datang sampai dilantik sebagai Syekhul Islam oleh Sultan Iskandar Tani di Aceh. Menulis dalam bahasa Melayu. Tajuk memang bahasa Arab, tapi buka dalam bahasa Melayu. Artinya, itu maka dulu waktu di UAE saya katakan mesti ada Malay Studies Department, Jabatan Bahasa Melayu yang berorientasi Islam. Kerana UAE berada di alam Melayu. Jadi, mesti juga mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa pengembang Islam. Jangan bahasa Melayu letakkan bahasa kedua, bahasa ketiga. Kadang-kadang tak ada tempat langsung pula. Ini malang lah bagi saya. Jadi inilah dia katakan cabaran tu ialah maknanya mengekalkan dan mempertahankan dan memperjuangkan perkara dasar itu. Jadi perkara remeh-remeh ini mungkin sebagai sampingan, tapi yang penting adalah jadi saya fikir dalam kesarjanaan kita sebagai seorang ilmuwan, kita perlu kepada pengurusan yang betul dan tepat. Tetapi adakah tepat dan ikhlas serta ada keberanian. Saya terus terang. Saya pernah diarah oleh seorang menteri. Ini cerita benar. Memberikan projek menilai 1 bilion kepada Dewan Masyarakat. Saya katakan Dewan Bahasa tidak boleh berbuat begitu. Kerana Dewan Bahasa Pusaka menjaga waktu itu 86 masyarakat. Apabila kita mengambil alih balik, Dewan Bahasa mengambil alih semula fungsi perniagaan yang dulu diswastakan. Dan saya kata konsesi itu kemudian gagal ataupun pada perniagaan. Akhir itu gagal. Kita mohon diambil balik. Jadi Dewan Menteri alhamdulillah meluluskan permohonan kita itu dengan bantuan PM sekarang lah. Itu waktu itu beliau menjadi Perdana Menteri sangat menyokong Dewan Bahasa Pusaka. Tapi syarat mesti membantu menghidupkan syarikat yang dulunya malap ataupun mati, separuh mati di bawah konsesi dulu. Jadi itu ada 60 bawah syarikat, 66. Kalau misalnya yang berhormat menteri mencadangkan 2 syarikat diberi perniagaan, yang 84 syarikat. Itu. Jadi saya secara tegas menolak itu. Saya cakap ni sebelum Jumaat. Saya masih ingat pada hari Jumaat. Dan seorang pengarah saya menjadi saksi. Saya tak boleh menerima arahan ini. Pertama, bertentangan dengan keputusan Jabatan Menteri. Yang kedua, kita sudah tidak adil pada 86 syarikat. 84 syarikat. Yang tiga, Dewan Bahasa Masyarakat tidak ada kemampuan kewangan 1 bilion. Nilai buku teks Dewan Bahasa kontrak daripada kementerian cuma 100 juta lebih. Nilai buku teks seluruh kementerian baru 300 juta. Jadi kita nak cari 700 juta, 900 juta. Jadi mesti ada keberanian, terus terang. Bukan kita nak mendabik dada, berani tak terpasal. Berani benar. Berani pada tempatnya. Kalau kerana itu kita tak disambung kontrak ke tak apa, itu tak masalah. Yang penting kita bisa menjawab pada Allah. Tanggungjawab itu. Dan berpegang pada prinsip tadi. Saya juga terus terang PM pada waktu itu lah, tak payah sebenarnya. Juga membuat arahan. Tapi mungkin bukan beliau, mungkin pegawai, Perdana Menteri mungkin sign tanda tangannya. Okey, kita Jemaah Menteri dah meluluskan Dewan Bahasa Pusaka mengambil alih balik fungsi perniagaan. Tiba-tiba ada surat mengatakan minta Kementerian Dewan Bahasa Pusaka menimbangkan supaya diberi beberapa tahun lagi konsesi pada syarikat. Sedangkan keputusan dah dibuat. Maka saya menjawab surat. Yang berhormat Datuk Seri, inilah keputusan, inilah cabutan minit mesyuarat yang menunjukkan bahawa Dewan Bahasa Pusaka diberi hak mengambil alih semula fungsi dan kita tidak boleh meneruskan kaedah perswastaan ataupun syarikat konsesi. Jadi kita keberanian itu mesti ada walaupun risikonya ada. Tapi itu taklif, tanggungjawab. Kalau pemimpin kata orang seperti lembu di cucuk hidung, itu susah kita nak bergerak. Betul. Jadi kita lihat perkataan tokoh itu, ia bukan saja dalam bidang kesarjanaan bahasa Melayu atau pengembangannya, tetapi juga kepimpinan. Kepimpinan. Dan kepimpinan itu perlu kepada satu
fikrah yang luas, yang jauh, jangka panjang, dan mempunyai keberanian. Keberanian ini tidak ramai orang ada. Tetapi dalam keberanian ini, di sana pasti ada penyokong-penyokong, yang merupakan pencinta dan juga pendukung. Tetapi perlu kepada kepimpinan yang berani. Jadi kalau tidak ada kepimpinan itu, mungkin yang di bawah ini juga tidak mampu bergerak. Kerana disoal siasat oleh polis ataupun dipanggil oleh polis berjam-jam kita jadi takut, itu susah. Jadi pengalaman itu bagi saya itu asam garam dalam perjuangan. Perjuangan ini bagi saya kemanisannya bukan soal kejayaan dalam Islam. Kemanisan perjuangan ini kerana kita berjaya melaksanakan perjuangan atau taklif itu. Perjuangan tak dijanjikan dengan kemenangan. Nabi Muhammad SAW sendiri pun baik kali dalam peperangan tak semua menang kan. Tapi beliau baginda tetap terus berdakwah. Risalah Allah tetap ditegakkan dalam tempoh 27 tahun menjadi Rasul. Adalah barangkali dalam perjuangan ini pun ada juga barangkali kita orang api dan skam, gunting dan lipatan. Sewaktu saya di UKM sendiri dulu dalam perjuangan mahasiswa pun. Jadi dalam perjuangan tulisan begini tiba-tiba ada satu kelompok membuat poster palsu. Misalnya katakan perhimpunan mahasiswa pada hari ini dibatalkan, ditampal pada tiang-tiang lampu pokok. Jadi akhirnya bila sampai masa perhimpunan tak ada orang datang. Rupanya ada sabotaj begitu. Jadi perjuangan berlaku fitnah, perjuangan bahasa, perjuangan budaya pendidikan ada juga fitnah itu. Jadi maknanya pasti ada musuh dalam. Contohnya lah. Ini pejuang bahasa ni orang taksub, orang fanatik yang anti bahasa asing. Siapa yang anti bahasa asing? Kita tak rekod kita. Semaklah rekod nyataan akhbar, tulisan kita, ceramah kita boleh disemak. Tak pernah kita anti dan tak ada sebenarnya anti. Kalau kita anti bahasa asing, berarti kita tak syukur pada nikmat Allah. Kita tak anti, tapi meletakkan satu pada tempatnya. Mana faham keadilan itu. Letakkan satu pada tempatnya. Bahasa asing itu ada nilai tambah, ada keperluan, tapi bukan bahasa utama. Bukan bahasa dan ini, utama. orang bukan Islam pun boleh faham, melaksanakan ini. Yang Islam tak nak faham ni, jadi kemusykilan besar bagi saya. Betul. Datuk, kita ada sikit saja masa lagi. Mungkin nak minta Datuk berikan sedikit ulasan harapan, bukan saja kepada masyarakat di luar sana maupun kaki tangan di UKM, tetapi yang lebih besar ialah harapan kepada warga Malaysia dan warga Nusantara lah. Bagaimana mungkin kita boleh meneruskan usaha perjuangan martabat bahasa Melayu di semua peringkat, khusus dalam pentadbiran, dalam pengurusan negara, dalam pengurusan antarabangsa di antara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei dan juga Selatan, Thailand mungkin. Silakan. Ya, perjuangan tidak boleh dengan seruan-seruan saja. Ini orang ini sebab begini, takkan berlaku. Jadi saya berikan contoh soal Jawi lah. Orang bercakap tentang Jawi. Saya menyoal, saudara biasa belajar Jawi tak? Saya tak pandai. Jadi kalau tak pandai Jawi, tak berlatih dan tak mau belajar Jawi, berjuang Jawi untuk apa? Jadi saya boleh buktikan nota-nota saya banyak tak ada Jawi. Di kuliah di UKM dulu sampai ada kawan-kawan saya mengatakan awal saran ni pada roket kedekut nulis nota Jawi, kita pun tak boleh nak salin. Bukan soal kedekut. Ini saya mengimarahkan warisan kita. Berjuang tentang Jawi tapi tak pandai yang baca Jawi walaupun dah masuk Jawi. Jadi apa artinya? Jadi tak boleh juga dengan seruan. Begitu juga dengan soal hubungan wilayah serantau antarabangsa. Saya dapati gerakan itu cukup hebat ada. Tapi lambat laun apabila terjejas oleh sebab faktor birokrasi, terlalu nak menjaga, ini masalah apabila entiti geopolitik negara ini masing-masing nak menunjukkan mana yang lebih hebat menunjukkan itu. Bagi saya akhirnya kita perlu bergerak secara lebih praktis. Bagi saya ilmuwan. Misalnya dalam soal kekurangan perbitan ilmiah dalam bahasa Melayu. Karya kita tak boleh terbitkan di sana. Tak boleh pun dijual di sana. Jadi apa yang boleh kita buat? Kita adakan pakatan dengan ilmuwan di Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand, Kamboja dan serata dunia. Kita bergabung dan kita boleh mengadakan pakatan penerbitan. Dan sekarang pun kita tidak banyak bergantung pada penerbitan konvensional. Jadi penerbitan boleh dalam bentuk elektronik, dalam bentuk digital. Penerbitnya tidak kisah. Mungkin universiti sendiri boleh. Jadi itu saya pernah dulu waktu dalam Mabim, sudah diterima usul saya. Indonesia memaparkan ataupun membuat inventory. Ini titik-titik yang bagus. Semua bilang ilmu ni. Dalam bahasa Indonesia, Malaysia, Brunei, dah melantik pun. Sebagian sudah gerakkan tapi soal birokrasi, ini ada
ada faktor dana, faktor kelulusan negara. Salah kalau bercakap begitu, kita orang ilmuwan, bergeraklah. Antara universiti, tak payah tunggu kelulusan negara dan sebagainya. Jadi bagi saya, gerakan-gerakan peringkat rakyat, dan ini pun sudah terbukti, apabila Dewan Pustaka ditubuhkan, itu sebenarnya bukan satu pesan kerajaan asalnya. Desakan daripada segalanya, wartawan, agamawan, budayawan, wartawan, bahasawan dan tok-wan. Mereka ni berjuang, itu gerakan rakyat. Akhirnya, kerajaan melihat itu satu gerakan masa yang kuat. Kerajaan pun nampak rasional, maka diluluskan peluang Dewan Pustaka UKM. Bukan pesan kerajaan asalnya. Perjuangan PKPM, ABIM dan almarhum Aminul Baki, bahkan Kadir Adabi, Zaman Zakbar dah sebut. Zakbar tahun 17 saya menulis dalam majalah Qalam, kau tahu. Perlu ada sebuah madrasah besar yang mengangkat ni soal kebangsaan, soal Kesatuan Ilmu Dunia Ukhrawi, UIM. Zakbar dah cakap pada tahun 1917. Jadi saya mengatakan rakan-rakan dalam kalangan ilmuwan, budayawan, sastrawan, marilah kita bergerak. Jangan sibuk kita mengatakan kerajaan tak buat ini, tak buat ini. Yang kerajaan satu hal lah. Dia tak buat tu, kita ada cara mana. Kita kalau nak cakap kerajaan pun, ini proposal kita, cara kita. Bukan sekat seruan. Seruan takkan jadi. Memang saya praktis. Banyak minggu, banyak bulan saya mengatur macam-macam pertemuan. Kita nak buka manuskrip Melayu. Masyarakat mengaku manuskrip tak apa. Okey, kita adakan pakatan. UKM, Dewan Bahasa, UM, Perpustakaan Negara Malaysia, Kerajaan Melaka, semua lah. Perbadanan, muzium dan sebagainya. Kita satukan, gerakkan. Kita dana tak banyak pun ada lah. Kita berkongsi dana, berkongsi pakaran. Jadi secara konsep saya selalu katakan kita naklah bergerak secara berjemaah. Secara berjemaah. Tak boleh secara silo, secara individu. Untuk keegoan kita. Jadi berjemaah bukan sekat dalam negara kita. Negara kakak Indonesia, Brunei, Darussalam, Singapura, Thailand, Cambodia, Sri Lanka dan bahkan di Eropah. Banyak yang sedia memberikan kerjasama. Itu mesti diadakan sepakat dengan cara yang kuranglah birokrasi. Alhamdulillah, itulah harapan daripada tokoh kita berhubung dengan bagaimana kita boleh mertabatkan bahasa ini bukan saja bergerak bersendirian tapi bergerak secara berjamaah ataupun berkumpulan. Ini satu kekuatan yang luar biasa kalau kita dapat satukan perkara ini. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, kita bagi pihak Perpustakaan Institut Alam dan Tamadun Melayu Fatimah mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang bahagia Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian selaku pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu bersama dengan kita pada kali ini, dan kita mengharapkan apa yang telah disampaikan itu dapat dimanfaatkan dan menjadi bahan rujuk kepada khusus kepada pelajar-pelajar, para penyelidik dan juga kepada orang awam untuk melihat apakah langkah-langkah yang boleh dibuat selepas daripada ini. Kita tidak mengharapkan seruan sahaja, tapi kita mengharapkan penghayatan gerakan-gerakan yang perlu dilakukan oleh bukan saja pencinta bahasa tetapi juga oleh pendukung dan juga pejuang. Jadi kalau kita lihat tokoh ini bukan saja pencinta bahasa yang boleh menulis, membuat puisi, tetapi beliau adalah pendukung. Mendukung maknanya membawa bersama di atas bahu dan di atas pundak kepala, dan juga memperjuang dan mempertahankan dasar bahasa kebangsaan dan juga pengurusan dan pentadbiran. Jadi alhamdulillah kita syukur pada hari Jumaat yang mulia ini kita dapat meneliti, mendengar dan juga mendapat pandangan nasihat, saranan daripada tokoh kita pada kali ini, dan saya ucap terima kasih sekali lagi kepada semua para hadirin, para pendengar, para penonton di luar sana, dan kita akan bertemu dalam siri-siri yang akan datang anjuran Perpustakaan Institut Alam dan Tamadun Melayu. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam. Okey, dah off. Sudah. Dah off. Boleh bercakap lah. Najib dengar ni awak saya celaka.